Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada petang ini dalam ruangan dialog dakwah. Ini adalah dialog yang paling panjang sekali dalam sejarah forum kita di MDN ini ataupun forum Mahmud Zudi ini, kerana dia sudah mencapai ini 15 Dr. Basri, betul Dr. Basri? Yang ke-15 dulu ada juga lah tapi yang ni agak panjang sikit. Tajuk forum kita pada hari ini ialah dakwah itu sebenarnya pemasaran. Ini orang dakwah kena dengar betul-betul lah. Kita punya selebriti, kita punya apa semua sekali. Tapi pokok selebriti ni dia tak bimbang. Dia banyak para penyokong. Dia tak tahu ada pemasaran pun dia penyokong ramai. Penyokong mencari dia, bukan dia mencari penyokong. Okeylah, kita cakap kepada orang yang tidak selebriti lah, orang-orang yang tak popular macam kita ni. Kita bagaimana kita dalam berdakwah, keikhlasan berdakwah itu satu, tapi kalau kita mempunyai cara yang baik, kata orang, kalau kita punya produk tak berapa bagus pun, kalau pembungkus tu bagus. Tetapi bukanlah arti kalau produk dakwah kita tak bagus. Mana ada tak bagus produk dakwah itu. Tetapi selain daripada produk kita bagus, kalau pembungkus tu bagus, cara kita memuka macam-macam lah tu, bagus, maka produk itu akan laku dengan begitu baik sekali. Ini kita bila saudara Azhar dalam convention baru ni menimbulkan soal ni, saya orang Kelantan panggil pecah selera untuk bincang dalam forum yang apa semua sekali ni. Kita ada 4 ahli panel macam biasa. Pertama sekali Profesor Media Dr. Nik Rahim, Nik Wajiz, pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Malaysia USIM, dan Presiden Persatuan Penulis e-book Muslim Antarabangsa. Beliau ni bagi saya adalah salah seorang pengasas MDN dulu ni. Pada peringkat awal, beliau lah antara orang yang aktif sampai begitu begini. Tapi mungkin lama-lama dia rasa dia ada jalan yang tersendiri, dia pergi kepada e-book dan kita pun tak kacau dia lah. Ini hari ni kita jumpa balik macam mana, sejauh mana perkembangan dia sesudah dia bersuluk untuk e-book dia. Dan insya-Allah lah kita dengar. Yang kedua, IR Muhammad Azhar Hilmi ataupun dikenali dengan Brother Azhar. Saya baru tahu sebelum ni dia IR, saya duk panggil Brother Azhar. Yalah, tapi tak apalah, bagus tu. Alhamdulillah. Yang apa tu. Jadi Azhar Hilmi Su. Su ke Su? Su dah. Su. So ini ejaan orang putih, SOO. Jadi kadang-kadang orang kalau ejaan dalam bahasa Melayu, kalau SOO tu so lah. Kalau baca su tu baguslah tu. Bin Abdullah, ahli lembaga pengarah HMT. HMT nanti dulu. HMT, LSV dan MKMV. Ada kafe Sdn Bhd. Ini satu syarikat kafe lah ni. Ini kena belajar ni syarikat kafe ni. InsyaAllah. Memang kita jual aiskrim lah, aiskrim dessert. InsyaAllah Datuk. Boleh saya share juga, boleh. Oh gitu ni. Dr. Rauda, cari 4-5 orang. Kalau dia orang tu, kalau intern kat dia, kat kita, dia pergi belajar secara praktikal di rangkaian apa tu IR Azhar ni. Mudah-mudahan dia tidaklah banyak teori sangat, praktikal yang banyak. Ini yang kekurangan orang Islam sekarang ni. Kemudian yang ketiga, begitu juga beliau adalah ahli korporat kepada Lembaga Jurutera Malaysia BEM dan pengasas Islam, pengasas Islam United Foundation Malaysia. Islamic Ya Datuk, Islam. Okey. ISUFOM. Itu tulis pun tak apa terang dah saya ni. Kemudian cara bacanya ISUFOM. ISUFOM ni. Okey, ISUFOM ni itu standard yang orang sebutlah dah.
Ya, saya. Lepas ni kita boleh sebutlah, takut nak sebut mula-mula tak faham. Itu yang ketiganya Dr. Nur Raudah Haji Sirin, pensyarah kanan Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Akademi Pengajian Islam Indonesia Melaya. Sekarang ni beliau telah menyumbang dengan begitu berkesan sekali sebagai timbalan Setiausaha Agung pada MPN. Itu Dr. Raudah sangat puji depan orang sikitlah. Seorang yang sangat praktikal, tak banyak berteori, kerja banyak bercakap. Itu yang kita nak dalam gerakan kita. Dan yang keempatnya Profesor Madya Dr. Muhammad Idil Abdul Syukur, Jabatan Keuangan, Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Jadi kita ada orang teori. Kalau nak tanya teori, tanya Dr. Idil. Sebab dia duduk di fakulti itu. Kalau nak tanya praktikal, tanyalah IR. IR dengan Dr. Rahim, Dr. Nick, Dr. Nick Rahim. Kalau nak tanya campur-campur itulah, tanya Dr. Raudah, dia tu media dakwah. Jadi saudara-saudara sekalian, macam biasalah, saya sebagai moderator pada forum ini dan kita ada bersama kita kawan kita, seorang penerbit kepada forum ini yang tak jemu-jemu dengan kerana kita para forum dan terutama sekali dia punya moderator lah, Dr. Basri Hussein. Okey, sekarang ni saya nak minta Dr. Nick dululah. Profesor Madya Dr. Nick memulakan perbincangan kita ni. Macam mana pun kita mulakan dengan orang yang keilmuan agamanya mendalam dululah. Lepas tu kita followed by orang lain. Biar dia bagi garis lain dulu supaya pembicara kemudiannya tidak keluar daripada batu-batu. Jadi sekarang ni, Dr. Nick, bila kita cerita tentang dakwah, tentu dalam kepala persepsi masyarakat kita, sama ada kita pendakwah atau kita orang biasa, tentu mereka itu ada mempunyai persepsi yang tersendiri. Secara realitinya dakwah tu macam ni. Kalau orang kata zaman dulu, kalau kita sebut gajah. Jadi orang kata ada 45 orang buta. Bila sebut gajah tu, jadi dia ada persepsi masing-masing. Yang pergi pegang ekor, yang pergi pegang kepala lutut, yang pergi pegang perut. Jadi masing-masing ada persepsi masing-masing. Jadi dalam negara kita pun, dakwah ni sebenarnya mempunyai persepsi yang tertentu di kalangan masyarakat, dan pada andaian sayanya masyarakat mempunyai persepsi yang agak berbeza sikit daripada apa yang kita nak pada hari ini. Silakan Dr. Nick. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih banyak-banyak semua yang berbahagia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zuhdi, macam ayah anda saya lah. Saya pagi panggilan manja dia Tok Muk. Ya, betul. Suka lah panggil Tok Muk. Ahli-ahli panel kita yang masya-Allah sangat hebat, selamat berkenalan. Kita pun belum lagi sempat berkenalan. Alhamdulillah. Jadi merujuk kepada soalan yang dikemukakan oleh Bahagia Tok Muk tadi. Jadi secara umumnya kita semua fahamlah kalau kita cerita pasal dakwah ni adalah maknanya menyeru orang, daripada perkataan Arab da'aya dakwah, maknanya menyeru, mengajak orang, itu secara umum lah, secara umumnya. Jadi bila kita cerita tentang dakwah ni, kalau kita tengok asas dakwah ini, kalau kita tengok boleh tengok dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini asas lah. Asas kita letak kat sini. Maknanya dalam ada di antara kamu satu golongan yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan dikaitkan juga di sini di hujungnya wa ulaika humul muflihun. Artinya dakwah ni sebenarnya adalah antara asas untuk kita mendapat kejayaan. Jadi kejayaan lebih luas lah. Kalau kita tengok pandangan Dr. Wahbah Zuhaili, dia kata khair ni maksudnya ialah merujuk kepada semua benda yang ada manfaat.
dan juga kebaikan. Sama ada dunia ataupun akhirat. Jadi maksudnya, dalam arti kata yang lain, bila kita sebut dakwah, dia tidak hanya mengajak orang solat. Dakwah bukan hanya mengajak orang buat baik. Maknanya dari sudut baik, jadi orang baik lah. Maksudnya dakwah ni apa saja, walaupun kita tengok daripada zahirnya. Dr. Nick, dalam forum kita ni, yang Dr. Nick duk sebut tadi, kita dah tak ada satu standard apa tu istilah. Jadi kita panggil dakwah ritual dan dakwah survival. Okey, cantik, comel. Betul lah tu. Cantik. Jadi maknanya Dr. Nick kata ni bukan dakwah untuk ritual saja. Dakwah untuk survival pun ya juga, betul kan? Betul. Okey, comel. Betul. Okey. So maksudnya kalau dulu, kalau realiti dulu lah, kebanyakan orang ajak orang beriman, itu dakwah lah, memang itu kemuncak khair lah. Kalau kita tengok khair yang paling tinggi sekali, khair iman billah. Maknanya rukun iman tu kemuncak segala khair. Dan kalau kita pergi the opposite of it, maknanya kalau dia opposite dia adalah kejahatan yang paling besar sekali, kesyirikan kepada Allah SWT. Jadi kalau kita tengok sudut kontennya, amar ma'ruf nahi munkar. Cuma hari ni keadaan berbeza. Kalau dulu antaranya konten sama, asasnya sama, adalah dakwah ajak orang manusia kepada beriman, jauhi daripada kemungkaran, itu asas dia. Tapi kaedah sekarang ni dah berbeza. Contohnya kan. Jadi dakwah ni juga akan berbeza. Jadi kalau dulu kita macam Datuk sebut ya, maknanya banyak orang pergi kepada ritual, keimanan, solat sebagainya. Tapi sekarang ni dakwah dia berkembang luas. Dengan teknologi yang ada sekarang, pakai Zoom-nya, dengan Facebook-nya, dengan TikTok-nya, Instagram-nya. Jadi peluang untuk menyebarkan dakwah itu memang sangat luas lah. Maknanya bagi kita, walaupun kita orang tua-tua ni pun, dia kena mengambil juga, ambil peranan jugalah, walaupun kita putih sangat buat teknologi ni, tapi kita kena ambil peluang. Dia sini kat saya tu, dia suruh saya masuk TikTok tu, dia kata tua-tua masuk TikTok lah dah. Okey lah, kita saya dengar lah. Saya pun kena keperli banyak kali juga. Dia kata atuk tua-tua ni balik main jaga cucu lah, kata dia tak payah main TikTok. Tak. Kita sepatutnya pergilah. Ya betul. Saya pun nak bagi ni. InsyaAllah. Jadi kalau dulu, maknanya kalau kita tengok fokus orang macam sebutlah, macam tu sebut ritual dengan survival tu. Kalau dulu dakwah kita solat benda tu. Sekarang dakwah dalam semua sudut. Dalam ibadah kita ada dakwah, dalam bab munakahat ada, bab jenayah ada, bab siasah politik perlu ada dakwah, bab ekonomi perlu ada dakwah, tadbiran pemerintah. Jadi dakwah ni sebenarnya bukanlah sekadar ritual macam Datuk sebut tadi, tapi dia adalah dakwah yang berbentuk survival, dakwah yang berbentuk praktikal, dakwah boleh masuk dan diperlukan dalam semua bidang kehidupan manusia dan segala umumnya. Sebab akhirnya kita nak berjaya mesti dakwah ni bergerak. Dan dakwah ni pula nature dia, fitrah dia, maknanya dia mesti disebar. Dia tidak boleh duduk stagnan, duduk satu tempat kalau tanpa dia sebar. So kita inilah yang memainkan peranan. Kita tak nak jadi spectators, kita tak nak jadi penonton, kita sepatutnya menjadi players, pemain dalam bidang dalam dakwah ni. Barulah insya-Allah saya rasa dakwah ini akan berkembang, dan saya percaya kalau semua orang, atau tak payah semua lah, kalau 10% saja, 10% saja daripada umat Islam ini ada kesedaran ini, bergerak untuk menyebarkan dakwah ini, saya rasa dakwah lebih lagi hebatlah perkembangannya. Itu mukadimah dia tu. Allah. Ya. Terima kasih Dr. Nick. Jelas, cantik, cantik. Jadi kalau saya faham daripada apa Dr. Nick katakan, kita ada dua produk besar. Kalau kita nak pergi kepada kita punya marketing lah, ada produk besar dua. Satu, amal khair dan nahi munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian kita ada goal kita ada apa semua sekali, ada objektif kita nak capai apa tadi yang Tuhan kata, wa ulaika humul muflihun. Jadi kita nak kepada al-falah, maknanya kejayaan hidup yang menyeluruh, gitu kan. Okey, kalau macam tu, kita dengar pula macam mana kalau yang disebut oleh secara idealismnya, idealnya itu oleh Dr. Nick tadi, kita dah jelas. Bagaimana kalau kita nak huraikan dari pendekatan sebagai satu bisnes, bagaimana berdakwah itu adalah pemasaran. Macam mana IR?
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi selaku moderator dalam sesi dialog kita pada yang ke-15 kali ini. Salam seperjuangan saya ucapkan kepada sahabat panel saya yang dihormati Profesor Mak Yah Dr. Nik Rahim, Dr. Nur Raudah dan juga Profesor Mak Yah Dr. Muhammad Aidil. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kami peluang untuk bertemu dan saling mengenali. Kita memang tak pernah berkenal, kenal melalui program ini sahaja. Dan mudah-mudahan kita akan berkenal lebih dalam lagi. Ya Allah. Dan lepas ini kita berkenal dalam multaqa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Dan sama-sama kita pula berdialog berkaitan dengan tajuk mengupas tentang dakwah itu sebenarnya adalah satu pemasaran. It's actually a very strong and a very timely punya tajuk yang saya rasa perlu kita bincang. Sebab bagi saya, bagi Azhar sendiri, it is the right timing to discuss about this, the right approach. Dia juga adalah satu right focus bagi semua para pendakwah di era artificial intelligence, Datuk, ataupun di era tanpa sepadan ini. So saya mulakan mungkin dengan menyentuh berkaitan dengan dakwah dan pemasaran ini sebagai satu perbandingkan asas. Seperti yang kita tahu, seperti yang Dr. Ni cakap tadi, dakwah adalah satu usaha murni, iaitu dia memang melibatkan penyebaran serta perkongsian berkaitan dengan Islam, mensasarkan kepada golongan bukan Islam, dan sebenarnya kini mensasarkan kepada golongan Islam kita sendiri, walaupun yang telah memeluk Islam itu. So secara dia tidak kira sama ada background dia, latar belakang, usia, bangsa, kita tetap perlu berdakwah. Dan dakwah ini merupakan ajakan dan seruan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan I just want to put a blank statement, which is hidayah tetap milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain adalah atas usaha kita sendiri. Jadi Datuk, dakwah menjadi ruang lingkup yang cukup besar. Dia merangkumi contohnya pendakwah, iaitu pendakwah kita dai, dakwah, isi konten dakwah itu sendiri, maudu, dan manhaj al-dakwah iaitu metodologi dakwah, dan penerima dakwah itu madu, which is our main concern lah, yang menerima dakwah itu. Jadi pelbagai pendekatan telah digunakan oleh para dai kita untuk menyampaikan mesej Islam lah. Antara contohnya mereka menggunakan teknik hikmah kebijaksanaan, nasihat yang lunak, berdebat dan berbincang dengan yang baik. Itu adalah satu teknik yang digunakan. Jadi bagi Azhar, ini adalah amat bersesuaian dengan ilmu pemasaran yang akan kita bincang pada petang ini. Kenapa? Sebab apabila dikaji dengan lebih mendalam, dari segi konteks dakwah dalam pemasaran, Datuk, asbab daripada ilmu yang Azhar belajar daripada guru-guru marketing di luar sana lah, yang Azhar pun belajar daripada guru-guru sendiri, mereka adalah marketing expert di Malaysia, didapati bahawa daripada usaha mencari kaedah untuk menyebarkan Islam tu, kepada bagaimana nak menggemblengkan tenaga semua institusi keislaman, NGO dan juga badan kerajaan, sehinggalah kepada pelaksanaan metodologi serta pendekatan yang sedia ada. Dan yang paling penting Datuk ialah termasuk macam mana mencari kumpulan sasaran yang tepat itu. Strategi pemasaran sebenarnya adalah sangat-sangat sesuai dipakai secara meluas dan perlu diperhalusi. Bagi saya syorkan dia sebagai dakwah tools, which is a very effective tool untuk kita guna, dan dia sangat berkesan. Dan kalau boleh, Datuk, ia dijadikan sebagai silibus yang baru secara ilmiah dan praktikal seperti Datuk beritahu tadi kepada semua pendakwah. Sebab ia wajar diajarkan dan disebarkan secara meluas kepada para pendakwah menjadi sebagai critical success factor. Jadi mukadimah saya, Datuk, ialah begini. Saya menyarankan agar ilmu pemasaran ini diterapkan ke dalam semua aspek dakwah, termasuklah mewajibkan bidang ilmu ini sebagai yang perlu dikuasai oleh para pendakwah di zaman teknologi, terutamanya yang berpaksikan kepada media sosial. InsyaAllah boleh saya simpulkan sebagai kaedah pemasaran di mana if you have the right strategy, you have the right mentor, you have the right process, kerja dan usaha para pendakwah akan jadi lebih berkesan dan efektif. So akhirnya speed dakwah, Datuk. Speed dakwah, which is kepantasan dalam menguasai media sosial dan reach out to the people, akan membawa manfaat. Allahu a'lam. Okey, bagus. Gayung bersambut. Apa yang Dr. Nik kata tadi telah disambut oleh saudara Azhar, IR,
Dan insya-Allah kita akan bincangkan dalam mesyuarat kita beberapa hari lagi, Dr. Raudhah. Mesyuarat apa tu, kita punya jawatan kuasa pemandu convention dakwah kita yang baru lepas tu, dalam masa 2-3 hari lagi. 1 bulan, 1 Oktober. 1 Oktober ni, petang 1 Oktober ni, insya-Allah kita bincangkan bagaimana kita memahirkan para pendakwah kita yang disebut sebagai asyik berretorik itu, supaya mereka itu faham tentang bagaimana nak dipasarkan. Jadi Dr. Raudhah, dalam konteks bahawa dakwah itu suatu pemasaran, saya nak tengok bagaimana peranan yang dimainkan oleh komunikasi. Jadi komunikasi itu satu peranan yang besar, sama ada dalam pemasaran, dan kita nak tengok dari segi pemasaran kepada sebab dia masalah reputasi itu satu benda yang besar. Nah, jadi kalau komunikasi ini dia bukan saja kita maklumkan kepada orang, dia boleh memberi suatu gambaran reputasi yang cukup. Itulah David Liu. Dia pandai pergi sana pergi sini, bawa tu bawa ni, jumpa agung, jumpa menteri tu, boom, naik David Liu. Ini yang dia pandai memasarkan dakwah dia tu. Okey, Dr. Raudhah, saya ni ada jadi celupar. Ni betul tak betul saya cakap tak tahu lagi tu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Profesor Dr. Mahmud Zudi yang juga rakan-rakan panel pada petang ini. InsyaAllah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Profesor Madya Dr. Ni Azhar sendiri, sebenarnya apa yang dijelaskan itu ada dalam konteks komunikasi itu sendiri. Sebab dalam komunikasi ini ia berkaitan dengan perhubungan, perkongsian maklumat. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Jadi di situlah komunikasi itu berlaku. Okay, dalam konteks komunikasi dalam pemasaran dakwah ini ada 3 elemen penting yang berlaku dalam berlakunya komunikasi itu. Pertamanya ialah dai itu sendiri, pendakwah itu sendiri. Kena ada pendakwah lah, sebab pendakwah itu yang akan memberi maklumat apa yang nak disampaikan. Kemudian yang keduanya ialah wasilah. Wasilah itu dakwah. Wasilah ni adalah saluran. Saluran apa yang digunakan oleh pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya. Dan dalam saluran inilah maka ia akan ditetapkan oleh pendakwah berdasarkan siapakah mad'unya. Mad'u ni adalah penerima. Sasaran pendakwah itu. Jadi bila kita dah kenal pasti siapa mad'u kita, kalau Profesor Dr. Nik dia dah tahu dah siapa mad'u dia. Itu sebab dalam TikTok dia, saya baru tengok tadi TikTok dia menyempat dia lah. Jadi kita lihat dia berkaitan dengan dunia dia kan, menerbitkan e-book dan mungkin untuk peminat-peminat e-book itu sendiri. Saya juga melihat TikTok yang paling tinggi. Kadang saya tanya juga anak-anak, apa TikTok dakwah yang paling tinggi peminat dia? Dia kata Ustaz Adnin. Saya pun cari Ustaz Adnin ni siapa. Kita ni Ustaz mana? Ustaz Adnin. Adnin. Ya, dia memiliki berapa juta pengikut. Juta, dia main juta, dia tak main ribu-ribu dah. Malah satu TikToknya sahaja, satu TikTok dia banyak TikTok kan. Satu TikTok saja sampai yang paling tinggi saya tengok sampai 600,000 viewer. Masya-Allah. Jadi dan saya nampak betul lah tu. Makna tanggapan anak saya tu betul lah tu kan, sebab bila kita tanya orang muda, apa media yang paling terkenal, maka sebenarnya mad'u kita kalau kita nak gunakan media sosial adalah TikTok lah. Tapi, saya kalau sama-sama tua ni, ada profesor-profesor senior macam saya ni, dia kata guna TikTok lah kita apa ni dakwah ni. Saya kata TikTok ni orang malas nak cakap panjang ni, cakap pendek-pendek. Saya bergurau macam tu je. Rupanya hebat dia. Ya, dia kuasa dia tu lain sebab dia pendek tapi sampai. Ya, betul. Berkesan. Macam tu. Betul. Macam TikTok yang saya lihat tu dia pendek je. Dia buat satu tapi yang penting dia ada trademark dia.
Trademark dia yang saya lihat itu dia cakap apa? Mitos, dia cakap kan. Mula-mula je dia akan cakap mitos. Bila trademark itu lahir, apa saja orang akan teringat perkataan itu. Oh gitu. Dan tadi saya tak perasan apa dia punya trademark dia. Dia bukan ada trademark. Dia macam cerita Upin Ipin lah. Betul. Jadi orang ingat trademark. Betul tu. Betul. Saya tengok cucu tu tahulah. Jadi di situlah sebenarnya bila ada wasilah itu yang penting untuk kita lihat siapa mad'u kita lah. Ya, jadi kalau kita kenal pasti siapa mad'u kita, barulah kita pilih apakah wasilah yang kita nak gunakan. Jadi wasilah itu adalah media. Yang penting adalah media yang kita nak gunakan. Sama ada media sosial. Media sosial lah sekarang ni yang paling orang lihat, terutama di zaman pandemik ni lah. Yang paling terkenal Facebook Live ni pun sekarang dah jadi satu makanan para pendakwah dah sekarang. Ini termasuk Datuk sendirilah. Yalah. Dan saya nak challenge orang tua-tua tu, benar saya dah. Yang rajin lah, yang rajin untuk menggunakannya. Saya tak rajin, sesekali je masuk kan. Jadi begitulah situasi sekarang ni. Dan kalau dalam kajian negara Asia adalah negara yang paling tinggi menggunakan TikTok, menggunakan media sosial. 600 bilion di Asia paling tinggi. Yang kedua tinggi di Eropah. Kita nak lihat orang-orang kita ni, orang-orang Asia ni suka berFacebook lah. Mungkin adalah daya tarikan dia yang tersendiri dalam media sosial inilah, terutamanya Facebook. Dalam penggunaan media inilah maka pendakwah perlu pandai menarik minat khalayaknya. Macam yang Ayat Razha beritahu tadi kan, dari segi isi kandungannya. Orang sekarang ni dia tak suka lama-lama, Datuk. Oh itu dia duduk lama-lama, nanti lama-lama dia akan buat urusan lain. Tapi kalau sekejap dia dalam beberapa minit, seminit, 2 minit, dia akan fokus sampai habis. Itu sebab TikTok Ustaz Eminem tu boleh melonjak sampai berjuta dia punya reviewer. Sekejap je, dia tak nak lama-lama. Itu mungkin gaya orang muda lah. Macam kita ni mungkin lain, kita orang akademik ni kita suka isi kandungan yang lebih mendalam. Kita nak tahu apa dia punya hujahannya kan. Apa dia punya dalilnya. Kita nak tahu keterangannya itu. Tapi dalam suatu perkara itu, kalau media sosial ni memang tak boleh lama-lama dari isi kandungannya. Elok juga kita cadang kau orang perempuan dia ketebah lah nak. MDN kena buat TikTok, Datuk. Yalah, tidaklah macam TikTok, tapi makna kena 1/3 daripada panjang khutbah ada tu, belum orang mengatur tu dah sudah. Ya, betul. Itu sebab itu pun Nabi dah ajar kan. Khutbah itu sendiri kena sekejap. Jadi rupanya macam itulah. Dan dalam dunia penulisan pun macam tu sebenarnya, Datuk. Orang tak suka baca yang panjang-panjang. Saya teringat kepada ayat KISS tu, KISS, keep it short and simple. Begitu KISS, KISS. Dia nak santai. Dia pun tak ada kaitan dengan santai lah, kata santai. Ada satu istilah tu, santai tapi sampai. Jadi di situlah komunikasi itu berlaku. Dan selain daripada pemilihan media tadi, kita lihat respon pula. Respon itu cukup penting dalam ilmu komunikasi. Kalau kita dah buat dakwah, maklumat dakwah, kita dah masuk dalam Facebook, tengok review dia, viewer dia cuma 5-6 orang. Jadi bermakna kita punya konten tak bagus. Orang tak boleh nak terima. Tapi kalau sampai juta-juta, ribu-ribu, ratus ribu, teruskanlah dengan konten kita, dengan gaya kita. InsyaAllah. Saja Datuk. Sekian. Okey, terima kasih. Itu sangat bagus maklumatnya. Dah boleh kombinasi, boleh tiga-tiga tadi. Ini orang akademik dalam bidang pemasaran ni. Macam mana ulasan dia? Profesor Madya, Dr. Idil. Sila, Dr. Idil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru saya, Ayahanda Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi, dan juga yang dihormati lagi segani semua ahli panel, Prof. Madya Dr. Ni, kepada Ayat Razha, Ustazah Dr. Nur Raudah, dan juga Dr. Basri.
dan juga semua pendengar-pendengar yang dikasihi sekalian. Saya ni mungkin mewakili orang awam dalam forum ni, sebab kalau kita lihat semua panel adalah aktivis dakwah dan juga pakar dalam bidang masing-masing, dan saya bukan juga pakar dalam bidang pemasaran, sebab saya sebenarnya dalam bidang keuangan, dan mungkin saya boleh melihat sedikit aspek yang corporate lah dari segi keuangannya dan pemasarannya sebagai orang awam yang beri pandangan ataupun observasi kepada pendakwah-pendakwah di Malaysia lah. Mungkin saya lihat konteks saya di situ, dan kalau salah mohon maaf sebab itu exposure yang sedikit mungkin tidak memberi pandangan yang luas, dan mungkin kalau ada yang kebaikan dari situ boleh dipertimbangkan. Mungkin kita tak definasi lagi pemasaran tu apa dalam forum kita. Mungkin kita boleh lihat semula apa erti pemasaran tu. Pemasaran didefinisikan sebagai satu proses yang melibatkan kelompok sasaran. Maksudnya siapa kelompok sasaran kita, kita perlu libatkan mereka, dan dalam melibatkan mereka kita perlu melalui satu proses. Dan satu proses itu dapat menjalinkan hubungan yang kuat di antara orang yang memasarkan dan juga kelompok sasaran. Maksudnya tujuannya adalah menjalinkan hubungan yang erat di antara pemasar dan kelompok sasaran. So menjalinkan hubungan yang erat untuk apa? Menjalinkan hubungan yang erat untuk memastikan kehendak dan keperluan kelompok sasaran itu terpenuhi. Maksudnya kita perlu membuat satu strategi atau proses dalam menarik kumpulan sasaran kita kepada kita dengan tujuan untuk memenuhi kehendak dan keperluan mereka, dan bila mereka subscribe atau beli produk kita tu, kita berjaya lah. Tapi kena ingat, ini adalah pemasaran punya definisi pun dinamik. Dia bukan adalah definisi yang statik. Dulu kalau kita lihat dari segi pemasaran, dia panggil the marketing mix atau campuran pemasaran. Bila dia nak pasarkan, dia menggunakan 4Ps, 4P. Iaitu yang pertama produk, yang kedua price, harga, yang ketiga place, tempat, yang keempat promosi. Tapi dia dah tukar. Bila dia buat research, macam-macam kajian mengenai pemasaran, dia rasa ni tak boleh pergi dengan keadaan sekarang. Kita perlu tukar daripada 4P kepada 4Cs, 4C. Sebelum ni dia macam self-centered. Dia akan fokus kepada produk dia dan company dia atau organisasi dia sahaja. Dan bila dia dah improve, dia fokus kepada consumer ataupun customer. Dia tak lagi melihat kepada diri mereka, dia cuba memenuhi apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran tu. Iaitu 4Cs apa dia? Yang pertama, keutamaan dia adalah pengguna. Dia tukar consumer. Dia tukar daripada produk kepada consumer. Sebelum ni dia fokus pada produk, sekarang dia fokus pada apa sebenarnya kehendak dan keperluan pengguna, dan kita cuba perlu penuhi untuk keperluan mereka. Yang ketiga, price ditukar kepada cost. Yang kedua, yang ketiga, place ditukar kepada convenient, semudah mana mereka mendapatkan produk-produk tersebut. Dan keempat adalah seperti yang Dr. Raudah cakap tadi, adalah komunikasi. Dan Datuk bagi saya soalan masalah produk dalam pasaran dakwah. Tapi bila kita melihat di sini, even dalam marketing atau pemasaran pun dia dah tukar daripada produk kepada consumer focus. So dia cuba mencari apakah kehendak dan keperluan masyarakat. Maksudnya sebagai pendakwah, mungkin orang-orang yang menjadi da'i atau orang yang menyampaikan dakwah tu perlu tahu dahulu apa kehendak dan keperluan orang yang didakwahkan tu. Apakah kehendak mereka? Nanti Dr. Adil, adakah berlaku di kalangan para pendakwah sekarang? Maknanya menentukan polisi, strategi. Saya tengok orang-orang korporat masa COVID ni, dia ubah tiap bulan dia punya strategi pemasaran. Ini masa COVID ni kan? Mengikut apa? Kalau ada mati, tak mati, kalau ada tutup kedai apa semua sekali. Orang dakwah kita ada ke buat benda-benda macam ni? Ya, itulah Datuk isunya. Maksudnya kita kalau melihat isu yang mungkin boleh saya highlightkan di sini adalah kita tidak pergi kepada isu tunjang ataupun akar kepada masalah.
yang kita lihat adalah ranting-ranting dan cabang masalah dan kita cuba memfokuskan kepada perkara-perkara tersebut dan mengabaikan isu utama iaitu akar kepada masalah tersebut. Maksudnya dalam dakwah yang saya lihat kebanyakannya banyak perkara ini terabai. Saya bagi contoh. Seperti semalam pun saya seorang yang saya sangat hormati, mungkin Datuk Muk kenal, Tuan Haji Zaidi Hassan daripada Kota Baru, dia telefon saya, dia kata, "Doktor, mungkin kalau ada mungkin dia dengar juga, kalau ada kesempatan doktor cakaplah dekat forum tu." Maksudnya sekarang yang dah nampak kehausan dalam industri dakwah kita adalah keikhlasan dan kasih sayang. Maksudnya kita Zaidi suruh kata macam tu. Dia cakap suruh. Minggu depan ni saya panggil dia. Boleh. Dia cerita sendiri apa duk kira salam macam tu dah. Okey. Ini Ustaz Zaidi, nanti saya panggil minggu depan. Bersedia. Trademark Albert Liu tu. Itu trademark Albert Liu. Keikhlasan dan kasih sayang dah terlampau kurang. Sebab kita terlampau banyak melihat kepada teknik lah Datuk sekarang. Maksudnya teknik untuk berdakwah. Dan sebenarnya kita terlupa yang akar kepada dakwah itu adalah spiritual. Bila kita memisahkan teknik tu dan spiritual, maksudnya tak seiring. Pembangunan spiritual dan pembangunan polisi, pembangunan teknik tidak seiring dengan pembangunan spiritual, dan kebanyakannya kita sebagai pendakwah yang cuba memenuhi kehendak masyarakat mengikut apa yang mereka mahu, bukan apa yang mereka perlukan. Contohnya maksudnya mereka kehausan dari segi spiritual. Tapi yang mereka mahu adalah benda yang senang, benda yang seronok, benda yang terhibur. Dan sebenarnya bukanlah itu yang mereka perlukan dalam kehidupan. Mereka perlu faham kenapa mereka menjadi seorang Islam, kenapa dakwah ni penting. Tapi benda tu masyarakat sangat kurang dapat dari segi cara teknik pemasaran yang kita pasarkan. Sebab menurut pendapat saya mungkin kita mengabaikan aspek spiritual ni. Bila maknanya dalam realiti sekarang yang diperlukan oleh masyarakat bukan Islam lah, ialah mereka itu mengalami kekosongan spiritual. Begitu kan? Betul. Jadi kita perlu ambil peluang itulah, begitu kan? Bukan nak cerita dia 2 kali 4 kita naik kaya, dia kaya dah. Terutama sekali rakan-rakan kita orang Tionghoa kaya dia dengar duit pun malas, dia tengok orang Melayu miskin pun dia benci dah, apa semua sekali dah. Jadi yang kita ada spiritual, cuba itu sikit, cuba huraikan sikit. Macam itulah Datuk. Contohnya saya bagi contoh. Kenapa ajaran, saya ambil lah juga daripada pendapat seorang ustaz yang saya baca, penulisan dia mengenai kenapa ramai orang masih mengikut ajaran sesat. Walaupun ajaran-ajaran sesat ni kalau kita fikir tak logik. Tapi sentiasa ada pengikut, walaupun orang-orang yang berpendidikan tinggi mengikut mereka. Bukannya orang biasa-biasa, orang kaya, orang pendidikan tinggi. Sebab baru ni profesor pengajar Melayu, profesor ikut sebab mereka mengalami krisis emosional. Dan dakwah kita tak dapat nak memenuhi emosional dan spiritual mereka. Kita lebih kepada rasional. Maksudnya kenapa macam ni. Okey, rasional. Lepas tu dia orang tak boleh. Maksudnya kenapa dia pergi kat sana? Dapat harapan, dapat kasih sayang, dapat tu. Sebab tu dia ramai, walaupun merepek, tapi ramai juga orang sebab dia memenuhi kehendak mereka tu. Tapi bukanlah saya kata kita perlu berdakwah begitu, sebab kita sebagai pendakwah perlu tahu apa keperluan mereka. Ritual itulah yang saya nampak, tapi tidak dipenuhi. Maksudnya kurangnya zikir yang membersihkan hati, betul. Kurangnya kefahaman kenapa kita perlu baca Al-Quran. Macam dulu-dulu kita rasa terisik dengan dakwah yang simple oleh guru-guru agama di sekolah. Tapi sekarang macam kita rasa kurang ada elemen spiritual dalam penyampaian dakwah. Okey, saya betul lah ingat kecil-kecil dulu kesan majlis tahlil. Majlis tahlil, kemudian majlis Maulid Rasul tu dia dia selawat semua sekali. Jadi benda-benda tu kesan lah. Lepas tu kita tukar dengan bersyarah. Bersyarah tegak dia bersyarah sejam 2 jam, dia cerita fakta-fakta Islam.
kemudian pergi belajar solat pula, duduk cerita tentang rukun tu rukun ni. Jadi mungkin nanti kita buat satu tajuk bagaimana kita menggunakan spiritual sebagai satu produk kita. Tengok macam mana kan, boleh jadi ke tidak. Saya nak perhati sangat supaya yalah, mana rakan-rakan kita orang Tionghoa, terutama sekali yang duduk di bandar ni, sepatut mereka itu bila berada dalam Islam, mana negara kita ni hebatlah, yang membangunkan, yang memberi kekuatan akidah sebagainya. Okey, jadi semua 4 orang ni telah memberikan data-data yang cukup, yang semua sekali bagus lah. Semua sekali bagus. Jadi saya nak pergi kepada ruangan santai kita ni. Ni santai kita ni. Pertama sekali, masalah kumpulan sasar. Katalah dalam apa tu, dalam pemasaran, kita kumpulan sasar ni memanglah satu persoalan yang sangat penting kan. Kalau tak kena kumpulan sasar ni, produk macam mana pun tak laku dah. Untuk siapa? Jadi bagaimana keadaan dihadapi oleh para pendakwah sekarang ni dalam menentukan kumpulan sasar? Sama ada mereka berfikir untuk menentukan kumpulan sasar atau tak fikir, pakainya saya hebat, itu menangis, itu kan, itu ada spiritual tu. Saya menangis masa pergi bersyarah, tak kira lah tu apa ni nak macam mana ni. Adakah para pendakwah kita sekarang mempunyai suatu target yang jelas, target grup dia, atau macam mana? Okey, kita santai. Siapa nak mula dulu ni? Ya, Datuk, saya nak bercakap sikitlah tentang apa tadi ya. Golongan sasar ni. Golongan sasar kita dalam mad'u kita lah. Pada pandangan saya, bila saya melihat kepada pendakwah-pendakwah yang berada di media sosial ni, sasaran mereka ni pelbagai. Dia mengikut kebolehan masing-masing. Ya? Apa kebolehan yang dia ada. Contohnya Datuk lebih kepada akademik. Ya, jadi kumpulan sasarnya ialah awam, tapi masyarakat awam yang meminati pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik. Tetapi ada pendakwah yang dia suka santai. Macam Abid Liu, dia suka dakwah yang bilhal. Ada yang suka begitu. Dia melihat dakwah-dakwah yang berlaku di luar sana, yang bergerak. Jadi halayak dia, kalau Abid Liu tu saya rasa halayak dia ialah penyumbang sebenarnya. Penyumbang untuk menggerakkan dakwah dia. Nanti sebab dia letak aktiviti dia tu supaya untuk menarik keyakinan masyarakat untuk turut menyumbang dalam kerja-kerja dakwah dia. Ya, sebab ada yang ada duit tapi tak mampu nak berdakwah. Jadi dia gunakan orang begini. Ya, ada juga yang halayaknya sasarannya ialah kanak-kanak. Bila kanak-kanak ni dia suka animasi sebenarnya kan. Jadi dia membuat animasi untuk kanak-kanak. Itu mengikut kebolehan masing-masing. Jadi itulah pandangan saya, Datuk. Ya. Kalau macam mana? Mengikut kebolehan masing-masing. Okey. Kalau sekiranya setiap pendakwah itu mengikut kebolehan masing-masing tanpa ada perancangan besar kan, maka macam orang pergi teruka tanah zaman dululah. Tanah-tanah yang cantik tu diteruka, kemudian gunung Ghana tu tinggal. Sampai sekarang pun tidak ada orang teruka. Maknanya tertinggallah orang-orang bukan Islam yang begitu berpotensi untuk membangunkan agama kita tidak disentuh. Dalam konvensyen baru ni ada ditimbulkan soal orang kita membajak di tanah yang sudah lumat tetapi tidak mau membajak di tanah yang belum. Tanah dara belum. Siapa dia nak pergi lagi, saya mencelah sikit lah tu. Okey. Izinkan saya, Datuk, boleh ya? Okey. Sebenarnya masalah kumpulan sasar atau target group ni, saya bercerita daripada perspektif pemasaran ya, dari segi pemasaran. So dari segi perspektif pemasaran sebenarnya secara tradisinya biasanya kita anggap macam ni. Kita anggap sudah memadai untuk kita ada, pertama, menubuhkan persatuan mualah. Kedua, kita
melahirkan para pendakwah yang boleh boleh berdakwah. Ketiga, kita menyatakan bahawa kita mewujudkan satu institusi dakwah supaya bakal River ni ada tempat untuk kata orang belajar dan mengaji. Dan kita pun kata mungkin memadai bagi kita memberi sokongan kewangan dengan derma bantuan, cash and kind. Dan akhirnya kita kata mungkin masjid boleh dijadikan sebagai pusat pengendalian mu'alaf. Cuma saya rasa memang wajib kita ada keperluan asas ini. Dan apabila kita berkata tentang kumpulan sasaran, yang lebih penting adalah bagaimana nak mendapatkan kumpulan sasaran ini di dunia offline dan online. Apa dia as offline and online? So offline memang yang kita nampak sekarang, which is masjid sebagai institusi dan apa saja pergerakan pendakwah kita pada masa ini panggil offline. Tapi online, media sosial, kita perlu ada satu untuk mendapatkan kata orang kumpulan sasar ini adalah isu yang pertama, iaitu bagaimana kita nak mendapatkan kumpulan sasar supaya kita sedar bahawa perlunya kita tumpukan kepada mereka yang berada di dalam laman online. Saya dapat tahu daripada satu pakar pemasaran yang terkenal, iaitu Dr. Azizan Osman. Dia menyatakan bahawa 80% daripada kejayaan datang daripada persediaan. So dari segi persediaan, saya rasa infrastruktur kita dah ada. Dan pada masa yang sama, 80% daripada kegagalan adalah dari segi tak ada self-confident untuk temui sasaran. That means pendakwah kita, they don't know who they want to, how, macam mana nak mencari sasaran tersebut dalam platform online. Jadi dalam pemasaran, dia ada satu istilah lah Datuk yang dipanggil sebagai, saya betul-betul nak kongsi ni because dia satu formula yang cukup hebat. Sebab bila kita cakap praktikal, kita kena ada bagi formula. So formula itu dipanggil sebagai formula SIA siapa? SIA PA. Jadi formula ini mungkin saya perlukan sedikit masa untuk menjelaskan Datuk, just a little bit. Okay. So kita mula daripada S, which is siapa. So S ni adalah sasaran yang tepat. Itu yang kita bincangkan pada kali ini. So para pendakwah perlu membuat banyak survey. Dia perlu turun padang, mula bersembang dengan our potential revert ini. Perlu mencari apa masalah mereka. And then kita kena dengar story dia. We have to, diorang ni suka story. Human being like to tell story. Jadi pendakwah kita, supaya kita nak mendapatkan sasaran yang betul adalah kita have to go down and listen to them. Dan bila mereka mula bercerita, baru kita dapat kata orang merapatkan silaturahim dengan mereka. Itu adalah S. Dan formula yang seterusnya ialah I, which is ingin. Sebagai seorang pendakwah, dalam sebenarnya ini praktikal dalam offline atau online. Kita perlu mencari dan memahami apakah keinginan sebenarnya bakal revert ni. Actually, why do they want to revert? Mereka nak bantuan kewangan, berkahwin, ataupun sekadar nak selesaikan masalah keluarga, ataupun kerohanian yang Dr. Eldi kata tadi, mereka nak mengisi kerohanian. So, I ini sangat penting sebab kita kena tahu apakah isu ataupun apakah topik ataupun apakah sebenarnya yang ada dalam fikiran revert ni. So, dalam dunia marketing, we call it, they want attention. People want attention. So ada potential revert yang nak masuk Islam ni pun sama juga ada tu. They want to have attention. So it's all about the revert. Satu lagi, bila kita berdakwah, it's not about us. It's not about the pendakwah. Sebab aku tumpu sangat pada pendakwah itu sendiri. Itu yang menyebabkan mereka tak berminat. So we have to, it's all about the reverts. Sebab mereka jarang nak tahu berapa tinggi ilmu kita, berapa tesis yang telah kita kemukakan, betapa hebatnya kita berdebat dan sebagainya. So what they want is someone to listen to them. Someone to memahami apa yang dia nak. Seperti Dr. kata lagi, mungkin pengisian kerohanian mereka. So the more we know them, the more we create opportunity untuk solve their problem. So itu yang saya nak bawa. Dan yang ketiga dalam formula siapa, which is A, SIA, A. A adalah kita kena atasi, pendakwah kita kena bersedia. Every time when they ask about solution, potential revert ni, we have to give them a solution immediately. Kita perlu ada, kita perlu mengatasi masalah mereka secepat mungkin. Dan kita kena atasi ataupun mengenal pasti isu sebenar apakah yang mereka bakal hadapi apabila memeluk agama Islam. So we have to tell them. The first impression daripada para pendakwah dalam dunia pemasaran is very important. First impression, because it will be a long lasting impact pada orang yang mendengar. So pendakwah kita perlu memahami formula ni. Lepas tu, because
after the last conversation, contohnya kita dah bertemu, apabila kita dah berinteraksi dengan potential revert ini, so to them, the last conversation is, I'm going to follow up dengan you. Saya ingat apa you cakap. Dan saya memang rasa tenang sangat bila dengar you cerita. Saya gembira sangat bila dengar you berhujah pasal Islam. Saya jatuh cinta dengan Islam. So that is very important dalam formula siapa. Tapi pula, ialah bagaimana kita nak menunjukkan bukti, itu potensi dalam memeluk agama Islam. To them, sampai kita kena Datuk, kita kena be very boastful lah. Kalau realitinya memang memeluk agama Islam membawa lebih banyak kegembiraan, dan kita patut beritahu. And then when they want to become a Muslim, to them is sangat penting, bila saya memeluk Islam, dia perlu lebih baik daripada sebelum ini. Hidup saya perlu lebih baik, lebih improve daripada sebelum ini. So honesty is also a good policy. It's a very good policy untuk kita ketengahkan kepada bakal-bakal revert ni. Of course, apabila kita bercakap tentang pasaran, kita kena tunjukkan statistik bahawa memang benar agama Islam ini tengah naik. The statistic shows that, macam Dr. Raudah beritahu tadi, if you say there is 600 million people is using social media dekat Asia, actually there's a potential few billions of Islam reverts in the next years. So we have to show them semua ini. Nah, akhirnya dalam formula P ini pula, para pendakwah kita kena, dia macam, you have to show you are pakar lah. You kena show that you are pakar dalam bidang. Because dalam formula pemasaran, 60% daripada pakar revert ni akan hilang keyakinan jika dekat peringkat awal dia tahu pendakwa kita bukan pakar. Kita sembang-sembang je. Kita sembang, then dia I don't think he is talking something that is relevant to me. Dan dia tak solve my problem pun. So they will turn off and they will leave. They will leave. Dia tak akan dengar lagi. That's the formula pemasaran. And the last one, Dato', is A, SIAPA, A yang terakhir, is how to attract them to the pendakwah kita. Maksudnya, once we are able to understand formula siapa, dan apabila kita tahu mereka dah minat, we have to tell them to take action. Dalam dunia pemasaran, we call it call to action. So kita tak boleh lepaskan mereka begitu saja. It has to have a follow up. You have to ambil tindakan sampai mereka buat sesuatu keputusan. That is very important dalam kita mencapai sasaran yang betul. Because this formula is not rocket science, Datuk. It's very simple, tapi dia melibatkan, macam kata doktor tadi, keikhlasan dan kasih sayang and everything in between. So saya simpulkan dalam soal kumpulan sasar ini dari segi pemasaran adalah specific revert have specific problem. And bila dia ada specific problem, dia ada specific solution untuk mereka. Now, of course, the result will be specific. So bukan semua orang sama. Dan yang kedua, we have to continue to create value. Contohnya, bila kita dah mula, when we started to berjumpa mereka, maybe kita gunakan e-book daripada Dr. Nick sebagai hadis pertama, contohnya. So they will like it. So this is all about marketing punya skill, influencing skill dan sebagainya. Then when we deliver it, we solve their problem, insyaAllah. The likelihood of dia orang minat dengan Islam dan kita menepati sasaran itu akan tercapai, insyaAllah. Allahuakbar. Okey, terima kasih. Jelas. Jelas. Orang lain? Siapa dia? Lagi nak bagi tahu. Okey, kalau boleh saya kongsi sikit pengalaman lah. Melalui TikTok ni sebenarnya baru 3-4 bulan lah saya terlibat dengan TikTok. Oh, begitu. Mula tu memang malu-malu juga nak masuk TikTok ni sebab kita orang tua kan. Jadi bila kita masuk tu pada peringkat awal tu memang agak sukar jugalah untuk diterima. Kadang-kadang betul lah mula-mula terima 6 orang. Jadi kita tak jemulah. Yang penting lawan itu kita betul. Kita nak sampaikan mesej kita kepada masyarakat muda ni, golongan muda. Sebab golongan muda ni dia lain macam Dr. Raudah sebut tadi. Maknanya dia punya keinginan, kehendak dia tu walaupun dakwah dia suka juga, tapi dalam masa sama dia bercampur aduk dengan benda-benda lain. Dia nak joget-joget pun suka. Dalam juga. konteks kita ni, maknanya kalau kita katakan TikTok ni, kita punya target grupnya orang muda. Betul. TikTok majoriti orang muda. Dan bila kita cerita tentang target group ni ataupun kumpulan sasar ni, dia satu orang tu dia boleh jadi banyak dia punya keinginan dan kemahuan.
Mana kita kata, okey katalah kita fokus kita anak muda. Tapi anak muda dalam anak muda itu sendiri, dia ada yang suka berbagai-bagai. Dan kalau kita ceramah, biasa-biasa dia tak memang, kalau dia ceramah-ceramah dia tak suka. Memang dia nak jenis yang santai, yang menyeronokkan, yang ada lawak-lawak. Jadi tapi simple, ringkas. Mana kalau ceramah tu macam nenek dia lah, merepek begitu. Sebab gini, satu lagi, kumpulan sasar ni bukan kita tentukan. Kerana TikTok yang tentukan kumpulan sasarnya. Sebab kadang-kadang satu video, sebab dia bergantung kepada dia punya algoritma dia. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita satu video tu memang ada orang suka like, share dan komen, dia akan naik. Tapi kalau kita ceramah bagus macam mana pun, kita tak boleh pilih kumpulan sasar kita kalau dalam TikTok punya sistem. Jadi dia yang tentukan. Maknanya dia akan bergantung kepada berapa ramai orang like, share dan komen. Jadi bila ramai orang like and share komen, contohnya macam satu video saya yang berkaitan dengan forex. Dia punya tontonan dia 1.5 juta. Tapi itu satu-satu video yang viral sebab apa? Sebab saya menyentuh tentang haramnya forex. Kenapa forex ni wajib ditentang habis-habisan. Jadi yang trigger tu adalah kumpulan sasarnya adalah orang yang terlibat dengan forex. Mereka akan datang menyerang dan cuba mencari jalan macam mana nak menghalalkan forex. Dengan hujah bahawa ada ustaz mengatakan dia halal. Nampaknya lepas ni saya kena cakap politik ni. Dia politik dia ada dua keadaan. Saya cuba sentuh politik, ramai lagi. Ramai lagi. Sebab dia ni dia kata mengarut pokok ni. Dan saya ni antara usaha saya ialah nak faham macam mana orang politik ni kelahi. Okey lah. Silakan. Alright, okey. Itulah sedikit perkongsian saya lah tu. Maknanya di kumpulan sasar kita bukan kita yang menentukan. Kecuali kalau kita yang berbayar. Macam Facebook contohnya, kita boleh pilih kumpulan sasar yang berbayar. Contohnya kita Facebook ads, kita nak umur 18 tahun. Nak perempuan saja, nak lelaki saja boleh. Tapi kalau dalam yang free ni, dia akan bergantung kepada respon kita punya followers lah. Dan followers tu pun kadang naik turun. Boleh naik dan boleh turun. Masa kita viral, dia ramai orang follow kita. Bila dia tak suka, ada video yang dia tak suka, dia akan unfollow kita dan macam-macam lah. Jadi itu suasana yang realiti yang berlaku dalam dakwah di media sosial, khususnya TikTok lah. Wallahualam. Perkongsian. Jadi dalam masa singkat itu, saya orang tua lah. Dalam masa singkat, macam mana kita boleh masukkan kita punya pengajaran tu lah. Katalah kita ambil yang paling ekstremis lah, TikTok lah. TikTok. Satu TikTok, satu Facebook yang sampai ni macam 2 jam semua sekali ni kan. Jadi macam mana kita nak masukkan kita punya jarum tu? Gitu. Katakanlah saya nak berdakwah di kalangan orang politik. Saya fahamlah macam saudara Azhar sebut tadi ya. Bila kita pergi jumpa tu dia duduk cerita tentang dendam kesumat dia, ada yang nak sumbat orang dalam jail, ada orang nak jatuh ke orang politik, ada orang nak menghasut supaya kita benci kepada orang lain, macam-macam dia punya pemikiran. Saya kata, pemikiran ni lebih bodoh daripada budak-budak ni. Tetapi sebenarnya kita tu yang tidak berjaya dah memberi minat kepada mereka untuk mendengar apa yang kita kata. Akhirnya instead of dia dengar kita dengar dia. Itu yang jadi saya pelik sekali tu. Macam mana dia? Terbalik. Ya Datuk, dia kalau dalam antara kaedah lah yang saya nampak berdasarkan kepada pengalaman. Sebab ni satu yang agak luar biasa lah. Pengalaman saya dengan Facebook dah 7 tahun. Dia punya followers dia paling tinggi 7,000. Tapi dalam TikTok dalam 4 bulan kita boleh capai followers ni sampai 100,000. 100,000 dalam 4 bulan lebih kurang. Itu yang sangat menarik tentang TikTok ni. Sebab dia bila kita ada satu isu yang dia orang suka ataupun dia benci, dia antara dua. Ada isu dia suka, dia akan follow. Isu yang dia marah kita, dia benci pun dia follow. Sebab apa dia follow untuk dia hentam kita balik. Jadi kadang-kadang kita tackle berdasarkan isu. Bila ada satu isu timbul dan kita, contohnya macam kita kes Ustaz Abi Liu dengan Brother Firdaus kan. So isu ni macam mana kita nak duduk tengah-tengah, macam mana kita nak selesaikan antara mereka contohnya.
Itu isu-isu begini kadang-kadang menarik minat orang untuk melihat. Dalam sama kita sampaikan mesej kita begitu. Itu di antara kaedah yang saya nampak diguna pakailah dekat Ya, TikTok ya, ni. ya. Wallahualam. Jadi bolehkah kita menggunakan isu untuk menentukan target grup kita? Boleh, mana kita jadikan isu itu sebagai bukan satu produk lah, satu polisi kita ataupun satu strategi dakwah kita untuk mencari target grup yang besar, yang luas. Boleh Datuk. Berdasarkan pada pengalaman saya, yang menyebabkan naik follower saya, memang saya akui lah, walaupun ramailah akan tuduh, rupanya Ustaz ni memang nak cari followers lah, macam-macam lah, gila, glamour lah, macam-macam lah tuduhan tu. Tapi yang penting kita dengan Allah Ta'ala betul. Yang penting awal itu kita lillahi ta'ala, kita masuk, kita nak settle masalah. So kita tahu ramai orang Melayu hari ini sebenarnya dia terlibat dengan forex. Dan mereka mengatakan forex itu adalah halal. Jadi kita nak tackle isu ini, walaupun ramai yang kutuk, ramai yang maki, tetapi ramai yang berterima kasih yang kata Ustaz, terima kasih Ustaz. Oh gitu. Terima kasih kerana bila Ustaz berterusan berjuang menegakkan kebenaran ini, akhirnya saya mengkaji memang betul Ustaz kata haram. Jadi akhirnya ramai yang berhenti, alhamdulillah. Tapi kita kena terima. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang berdasarkan pengalaman sedikit yang saya adalah tu. Dalam menyelesaikan isu yang dihadapi oleh masyarakat, ada isu-isu tertentu penglibatan dengan insurans ke takaful ke apa benda contoh kan. Jadi kalau ada isu kita tackle isu. Itu pun salah satu kaedah dakwah yang saya rasa agak berkesan lah setakat ini. Maknanya pendakwah ni dalam konteks ni tak bolehlah nak play safe gitu kan. Betul. Mesti yang macam mana Dr. Adil nampak tadi lagi dok? Ya, saya bersetujulah dengan semua ahli panel dan juga yang terakhir Dr. Nick. Maksudnya sekarang kita dah dunia moden dan suasana pun berubah dan kita ke arah IT, even duit pun orang dah tak pakai duit yang dulu, dan definitely semestinya metod dakwah pun perlu berubah lah, dan kita tidak boleh guna metod yang lama untuk buat target untuk sasaran yang baru. Maksudnya bila keperluan mereka berbeza, dia punya strategi pemasaran tu perlu berubah. Tapi cuma yang saya nak tekankan, dan seperti apa yang Dr. Nuraudah dan Brother IR Azhar juga mention pasal dia panggil perancangan pemasaran. Setiap sesuatu yang kita nak buat kena ada satu benda yang fokus dan kita jelas. Dan kita yang menentukan strategi corporate kita atau strategi institusi dakwah kita, dan bukanlah ia ditentukan oleh orang lain. Maksudnya yang secara objektif asasnya kita yang tentukan, tetapi metodnya boleh berubah-ubah mengikut keadaan dan keperluan semasa dalam mencapai kepada apa yang kita targetkan. Contohnya saya macam faham tak ada, saya faham tu. Yang Dr. Nick kata tadi, pasaran yang menentukan kita punya target group sebenarnya secara akademiknya sepatut dia sebut dalam bahasa yang lain. Contohnya Dr. Nick tidak menyebut dalam bahasa akademik. Itu sajalah sebenarnya. Sebenarnya Dr. Nick menentukan pasaran itu, target group itu. Cuma dia cakap dalam bahasa sastra, begitu nampak kan? Itulah. Okey, faham. Okey. Silakan. Itulah maksudnya bila kita dah ada strategi corporate, lepas tu kita mengikut keadaan semasa macam apa yang dipraktiskan oleh Dr. Nick. Dr. Nick dah tahu dia punya kenapa dia perlukan ramai followers tu, macam mana cara untuk mendapatkan ramai followers dia supaya message dia sampai kepada masyarakat. Itu strategi pemasaran yang digunakan. Itu antara contohnya lah. Dan perlu ada benda-benda tu yang seperti yang Brother IR cakap, perlu ada sains. Sebab dakwah ini adalah sains dan marketing juga adalah sains. Bila kita lihat dalam sains marketing ataupun pemasaran, sains pemasaran ni, bukan setakat ilmu pemasaran sahaja yang diperlukan. Ada banyak lagi ilmu-ilmu lain. Antaranya seperti ilmu social science, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu matematik, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, ilmu neuroscience. Ni yang kita dapat daripada sumber yang berkaitan ilmu-ilmu yang diperlukan dalam sains pemasaran. Maksudnya satu orang saja tak akan mampu untuk menjaga sebuah company dalam memasarkan suatu produk. Kita perlu melibatkan. Nanti Dr. Adil, saya nak guna
nak gunakan Dr. Nick ni sebagai satu contoh, maknanya Dr. Nick ni kadang-kadang dia guna teori backfire. Dia mengguna sesuatu yang backfire macam sekarang ni lah, kita secara umumnya yang duduk kelahi sama apa tu 1-2 ni, rakan-rakan kita 2-2 ni lah, ada orang yang akan jadi popular kerana ada backfire yang besar terhadap. Adakah ini satu strategi yang bagus? Macam satu kes, seorang selebriti kita dia caci sebuah kedai makan apa ni, daging ni apa semua sekali ni kan, ada dalam bahasa Kelantan kita sebut restoran Natal ni. Kes restoran Natal, sebenarnya Natal tu Kelantan sebutnya, sebenarnya dalam bahasa Perancis lain, menyebabkan bila dia caci itu, makna restoran tu dia jadi popular, orang bakal pergi makan. Itu teori mana ni? Dari teori pemasaran mungkin saya tak dapat nama spesifik dia, tapi dalam pemasaran dia ada juga dipanggil business ethics, Datuk. Sekarang mungkin sebagai teori business ethics, etika perniagaan. Yang kami belajar, etika perniagaan tidak membenarkan cara-cara manipulasi. Tidak, itu cara-cara apa menipu lagi dakwah itu kalau macam tidak tu nak. dibenarkan. Maksudnya kita mengambil kesempatan atas kelemahan consumer tu untuk kita punya profit. Tapi ini yang dipraktiskan. Maksudnya dari segi praktikal dan teori adalah dua benda yang berbeza. Dan mungkin walaupun kita nampak macam dalam fix sendiri, mungkin Datuk lebih mahir. Maksudnya kadang-kadang benda tu darurat yang kalau kita ikut logik tak boleh. Tapi ada satu masa kita perlu melaksanakan tu, kalau tak orang lain yang take over dan benda tu jadi lebih teruk. Maksudnya kita perlu juga bertindak supaya mengurangkan masalah atau mengurangkan bahaya yang ada dalam masyarakat. Itu yang perlu banyak disiplin dalam menentukan strategi dakwah dan pemasaran, dan perlu diketahui oleh orang yang faham apa tujuan dakwah itu sendiri dan bagaimana kita boleh mengambil manfaat pemasaran untuk dimanfaatkan dalam institusi dakwah tu. Kalau tak dia jadi macam celaru. Sebab perlu ada guidance. Mungkin kita nampak salah di suatu masa tapi tak salah untuk di masa yang lain sebab keperluan dan mungkin desakan untuk pada masa tersebutlah. Tapi cara teorinya benda-benda yang unethical tu tak boleh. Maksudnya kita cuba tarik attention, cari customer dengan cara menipu ataupun membuat cerita palsu, itu tidak dibenarkan even dalam corporate sendiri. Wallahualam. Datuk, kita dah masuk tajuk strategi dah ni, strategi. Strategi dia. Okey, saya bagi contoh kan. Apa tu Azhar nak sebut, nak berbangkit daripada yang Dr. Idil tadi. Ataupun cuma menunggu kalau Datuk nak masuk topik strategi, boleh saya masuklah. Okey, nanti. Saya nak bagi satu soalan lagi. Ni yang media kita ni, dia sangat berpegang teguh dengan rating dia. Ini jadi masalah antara pendakwah-pendakwah tua dengan media ni. Dulu ini masa almarhum Tan Sri Hamid Usman, dia duk marah ke media tu, masalah media JAKIM sendiri. Dia nak push yang tua-tua ni, dia kata yang tua-tua ni lah orang yang mempunyai hikmah yang tinggi, boleh memberi ilmu pada masyarakat, boleh memberi maklumat yang kepada masyarakat, mendidik masyarakat. Ni akan ini jadi macam hamka, orang ni akan jadi apa semua sekali. Tetapi bila dia hollow orang ni kepada, bukan saya lah, orang lain lah, kepada media ni, media ambil sekali, tak nak dah, dia kata menjatuhkan rating dia. Baiklah dia ambil budak-budak yang selebriti yang tidak tahu apa-apa ni, yang tu rating dia naik. Apakah itu juga satu strategi nanti satu apa itulah dari segi menentukan target group tu. Jadi dia nak dia punya orang yang apa tu, dia punya rating itulah, viewer dia tu lah. Macam mana ni? Datuk, kalau boleh respon sikit Datuk lah. Okey. Saya setuju dengan Dr. Adli tadi yang menyebutkan memang dari sudut business etiknya memang kita tak bolehlah buat satu benda yang bercanggah dengan undang-undang.
canggah ni etik untuk semata-mata untuk menarik orang, menarik follower dan sebagainya. Tapi kalau kita buat satu benda yang betul, contohlah saya buat dalam kes saya cerita pasal forex. Dan pada peringkat awal saya langsung tak tahu, tak menyedari pun bahawa forex ni akan menyebabkan orang trigger kan, maknanya menyebabkan orang akan bangkit bangun kutuk maki kita. Kita tak tahu pun. Benda tu kita tak jangka pun, tapi kita nampak itu adalah satu masalah yang dihadapi oleh sebahagian ramai juga sebenarnya. Saya tengok pada peringkat awal masuk TikTok, saya kagum tengok ramai anak-anak muda umur 23 tahun, 24 tahun dah pakai Lamborghini dah tu. Wah, saya rasa kagum. Masya-Allah. Budak ni dah kaya, umur 23, 24 pakai Lamborghini. 1, 2, 3 juta punya kereta. Saya kata wow, luar biasa. Tapi bila lama-kelamaan rupanya mereka terlibat dengan forex. Jadi saya buat kajian, tengok tanya ulama. Majoriti ulama, mereka kata hampir seluruh ulama mengatakan forex trading, online forex adalah haram. Jadi atas asas itu saya keluarkan kenyataan, okey, berdasarkan pada pandangan. Saya kata saya bukan pakar. Saya bukan pakar kewangan, saya bukan pakar forex, tapi saya berdasarkan pada pengalaman pandangan pakar, mereka mengatakan berdasarkan hujah 1, 2, 3, 4 ini adalah haram. Bila saya sebut haram, maka ramailah orang datang. Wah, dia tak datang, dia komen lah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang setuju, ada berbalas, macam-macam, ada yang sampai maki hamun dan sebagainya. Dan akhirnya bila kita keluarkan video macam ni, tapi walaupun kita pada awalnya langsung tidak ada niat untuk menjadikan dia sebagai isu untuk menarik orang supaya follow kita, dan kita buat pula satu benda yang tidak melanggar etika pun, kita menyatakan satu benda yang hak, yang benar, tetapi dia akan menimbulkan kemarahan orang yang terlibat. Jadi inilah risiko dakwah yang kita kena lalu. Jadi kalau tak sanggup, mana kita stop lah, kita berhentilah, tak ceritalah pasal-pasal orang ni. Cuma yang dibangkit oleh Dr. Aidil tadi bukan macam yang Nick lakukan tu. Maknanya kita sengaja membangkitkan, inilah macam budak-budak kita filem kan. Dia buat kelahi semua sekali pasal dia nak naik rating dia punya apa ya. Yang tu mungkin yang Dr. Aidil sebut tadi. Yang Dr. Nick tu ialah memberanikan diri. Itu sebab saya kata yang pendakwah play safe ni mungkin tak boleh naik lah dah. Bukan kerana tua muda. Betul saya nak tanya. Betul. Orang tua nak tanya, adakah kerana tua muda ataupun kerana orang tua ni dia play safe? Rasanya tidak juga Dato'. Tidak macam mana. Bersama dulu. Maksudnya tua muda sebab saya tengok ramai juga orang yang dah berumur tapi ramai followers dia. Sebab dia punya konten tu bagus, menarik. Maknanya kerana sifat play safe dia tu lah makanya. Betul. Begitu. Okey. Faham. Okey. Dia umpama ginilah Datuk. Since kita masuk strategi kan. Jadi mungkin I always think dalam keadaan pemasaran because the title is still pemasaran. Jadi gini, you see, kaedah seseorang itu nak mengenali kita ni, dia melibatkan 3 komponen yang saya ingatlah Datuk. Satu, subjek yang diajar. Contohnya Dr. Nick dia pilih forensik. Apa nama? Jadi forex. Dan orang yang mempelajari itu, orang yang mempelajari contohnya yang minat tentang forex, akhirnya orang yang mengajar itulah. Jadi 3 komponen ini akan create what they call in the marketing world spark. So when you create a spark, of course, dia tidak akan tertumpu hanya kepada sama ada dia golongan Generation X, Gen Y atau Gen Z. Dia tidak melibatkan itu. As long as you can create a good content, you can create a very spark content, people will come and you akan attract. So that's why I rasa dari segi strategi Datuk ialah gini. Kejap dulu. Nak tanya Dr. Aidil tu. Okay. Halal ke haram spark ni? Maknanya apa tu, ada etika atau tak ada etika? Datuk lebih tahu. Tak, dari segi pemasaran, dari segi strategi pemasaran. Spark yang dimaksudkan oleh macam yang Dr. Nick kata tadi, itu apa tu? Bukan spark lah, maksudnya dia mengambil kata jelas. Yang Brother Azhar kata kena ada satu spark lah supaya orang baru sedar. Gitu baru. Saya rasa tak ada masalah dari segi untuk menarik perhatian. Strategi yang masih lagi dalam keadaan yang selagi mana kita menarik spark dengan cara yang beretika. Maksudnya kita sendiri boleh tahu, yang ada pun pendakwah tu dia lebih faham, dia tahu yang ini bukan menyalahi agama,
dan kita memang berniat baik untuk seramai mungkin yang boleh melihat konten kita, dan kita perlu membuat sesuatu yang dapat meramaikan masyarakat mendengar dan mendapat faedah daripada apa yang kita buat. Tak ada masalah. Okey. Sila sambung apa tu, Brother Azhar. Sila. Baik, boleh saya sebenarnya boleh sambung daripada apa Dr. Eddie kata tadi. Okey. What we are talking about here is the power to attract. Power to attract dalam ilmu pemasaran is very strong. Cuma kalau nak buat secara beretika, Datuk, ialah ada begini. Dalam pemasaran, istilah yang kita ceritanya ialah to get other punya attention, is to get people's attention. So if you're able to get their attention, you create the economy of scale. So ramailah akan datang. Cuma pemasaran juga adalah orang sebut sebagai nak buat orang nampak dan kenal kita. Dan itu apabila dia kenal kita, bagi kita adalah dia kena kenal kita sebagai pendakwa lah. Bila dia dikenal kita sebagai pendakwa, of course ethical will come into play, your integrity will come into play, your honesty, and then your background is very important. Tak boleh kita jadi unethical, because in Islam, kalau orang nampak, I follow you because of one topic, tapi akhirnya I saw you being unethical, immediately when orang yang nak memeluk Islam ni, I will turn off. Definitely I tak akan follow you. So, pemasaran ada kaedah dia untuk bagaimana kita nak menjadikan dia sebagai sesuatu yang ada ethics. That's why dikata kita tekankan bagaimana nak mengajak mereka kepada community kita. Contohnya, Dr. Nick dah ada satu follower yang begitu ramai. It's beyond imagination, 100 over 1,000. So how do you get the ethical people to come into your community? So dia ada banyak cara lain. Contohnya, you start to create a WhatsApp group. Tapi WhatsApp group, Datuk, is only limited to 250 people. Not good. So maybe you create a Telegram yang without limit. That's what happened to Bro Firdaus Wong punya Telegram. Daripada 66,000, he managed to attract and then create up to 200 over 1,000 people now. Saya ada dalam group tu lah, so saya nampak. So if you have, kalau gitu Telegram dia tak ada limit dah. So far tak ada limit. Tapi once you dah burst, you tak boleh nak delete dah. You can't delete the Telegram anymore. You hanya boleh manage. So that is where ethic comes in. So you sebagai owner of the Telegram or owner of a tempat community, so you kena ada tindakan susulan. You kena ada instill certain activity yang membawa faedah kepada Islam. That is very important. So it doesn't matter sama ada dia dah Islam ke bukan Islam. So you attract them into your group and create what they call as community group. Dan bila dah pull dia orang Datuk ni, bila already pull them into a group, so this is where pendakwah can influence them. Can influence. That is where you start to, kata orang dah buat tapisan dan sebagainya, you get the right group. So di sini we start to have what they call engagement, and dalam bahasa pemasaran is we start to touch point dengan mereka lah. Touch point, berkawan dengan mereka, bagaimana merapatkan diri dengan mereka. It became a personal commitment tau, at one point. Macam for me now, those who have a lot of followers is a personal commitment. Jadi when it become a personal commitment, dia melibatkan leadership juga lah. Yalah, betul. So dalam keseluruhan konteks tu, jadi of course ethics is very important. I think we have to, nanti people take out of context pula, especially the non-Muslim lah. So Datuk, then once we have that community, so we bring them to the community. Di sana kita mula build trust, build relationship, and kat sana they know you even more. So kat sana that is where you can introduce yourself lah. Dulu tahun 98 Azhar belum Islam macam mana, Prof. Firdaus Wong introduce kat Islam dia dan sebagainya. So it become a very focused punya sasaran, dan strategy is also right. Cuma bergantung pada topik lah, sebab some topic memang sensitive, like now, it is a good thing, is a bad thing, you know, it can be both. Betul. So what we do is we build a community around us. Itulah strategi marketing yang saya rasa boleh diguna pakai. Allahualam, sebab dia termasuklah etika itu sendiri. Tadi lama Dr. Raudah duk tunggu. Macam mana Dr. Raudah? Datuk, bila saya tadi terdengar tentang backfire tadi Backfire ni saya teringat satu teori lah. Teori dalam komunikasi ni disebut teori propaganda. Teori propaganda ni pun penting juga, boleh kita gunakan dalam dakwah, tapi kena sesuai lah. Dia bukan semua yang orang barat guna tu kita boleh guna, tapi ada kaedah macam mana kita nak memilih teori tersebut.
Macam biasanya backfire ni kita pendakwah ni kita kata ini dakwah itu di ayah. Gitu kan? Ya, betul. Kita boleh membezakan benda tu boleh guna ataupun tidak. Macam contohnya ataupun dikenali juga dengan reverse psychology lah. Mungkin dalam topik kita kata benda ni haram. Orang suka juga kita kata forex haram. Ataupun terbalik, forex halal. Pun orang akan suka juga. Sebab lepas tu baru kita jelaskan apakah konten-konten mengikut pandangan-pandangan yang kita sebenarnya kita di stand yang mana. Kalau stand kita haram, kita akan jelaskan lah. Tapi topik tu kena reverse psychology tadilah. Ataupun dikata backfire tadi pun boleh juga. Dan sekarang ni pun ada juga istilah-istilah media sosial ni dia tak sebut lah backfire ni, dia sebut viral. Apa saja ini viral backfire kan? Ni orang zaman tua-tua lah tu. Sekarang ni dia viral. Kadang makanan tu tak sedap pun. Tapi sebab viral orang beli. Orang beli menyebabkan dia boleh kaya. Sebab penjual itu kaya. Sebab apa? Sebab ramai orang beli sebab apa? Bila tanya kenapa beli tak sedap pun. Inilah yang viral. Disebut viral tu. Kadang-kadang anak-anak makan apa benda dimakan ni kan. Tanya ni kenapa makan benda ni yang tak sedap pun. Kita orang tua makan tak sedap. Inilah yang viral. Kata sebab viral orang beli. Jadi situlah. Mungkin saya boleh kaitkan juga dengan isu semasa. Kalau isu semasa itu tengah viral, masa itulah kita pendakwah boleh kemukakan isu itu. Jadi di sini dulu. Bagaimana nak jadikan kita punya produk dakwah itu sebagai viral? Diviralkan. Ini kemahiran kita menggunakan bahasa dah tu. Ataupun kita sebut dalam ilmu komunikasi disebut retorik lah. Retorik Tentu ada sebut retorik tu seolah-olah benda yang negatif selalu orang pandang. Tapi sebenarnya retorik adalah satu kaedah. Retorik sebenarnya adalah satu kaedah. Satu kaedah macam mana nak membujuk halayak kita. Retorik ni sebenarnya itu. Itu sebab orang politik suka guna. Sebab dia ada satu strategi pembujukan dalam berbahasa lah. Kalau dalam strategi dakwah kita lihat dakwah ni sendiri adalah satu kaedah pembujukan. Kita nak membujuk halayak kita supaya menerima apa yang kita sampaikan. Ataupun kalau ilmu dakwahnya dikata kita memberi ubat sebagaimana penyakit halayak kita. Sebagaimana sasaran kita. Ubat tu kena betul. Kalau ubat itu vaksin kita tu untuk orang yang COVID, kita kena beli vaksin yang betul. Sesuai dengan orang itu. Usia dia, mungkin kekuatan antibody dia kan, dia kena sesuai, kena tahu antibiotik yang vaksin yang mana kita boleh ambil. Jadi bukanlah main ambil sahaja. Jadi begitu juga dengan dakwah ni, macam mana apabila kita nak menyampaikan strategi kita. Kalau dalam ilmu dakwah ni, pertamanya ada yang guna kekerasan atau guna lembut. Dalam ilmu retorik kita boleh guna kekerasan tu. Yang keras tu untuk siapa? Lembut itu untuk siapa? Kadang-kadang itu saya baca Hallaj punya retorik nah. Bila dia pergi ke Kupah, dia kata ra'aitu ru'usan qad aina'at. Ini ingat ya. Saya melihat kepala-kepala yang sudah matang dan sudah sampai masa untuk dicerut. Maka orang pun takut kepada dia lah. Itu benar-benar. Itu yang kaedah itu kan? Ya. Okey, sekalian ni. Misalnya saya nak bagi satu kes. Saya bercita-cita untuk mempopularkan pendakwah berbanding orang politik. Saya nak mengurangkan pengaruh orang politik dalam negara kita dan nak menaikkan pengaruh orang dakwah. Macam mana nak buat? Okay, baik, Datuk. Ini strategi ni. Strategi. Atau mungkin saya boleh ketengahkan sedikit idea di situ. Okey. Jadi sebenarnya dia kita tak boleh macam kata orang macam mana. We cannot just fokus pada pendakwah and meninggalkan kita punya sasaran. So it's actually a combination. Maka kalau Datuk ingat saya ada share tentang isu strategi pemasaran dalam convention baru ni, which is the dakwah, marketing in dakwah. So I nak bawa balik benda tu sebab pertama kita kena tahu bagaimana kita nak mengenali yang minat memeluk Islam tu. I will try to tie back dengan macam mana nak menyebabkan seorang pendakwah jadi famous, insyaAllah. So kita kena tahu yang itu.
macam mana nak mempower mereka kepada komuniti kita seperti saya sebut tadi, dan kemudian mengenali persona-persona mereka termasuk pendakwah kita, dan apa personality pendakwah kita yang macam mana yang kita nak ketengahkan dan sesuai dengan cita rasa mereka. That's why masa dalam convention I sebut actually ada 4 proses strategi pemasaran yang melibatkan semua pihak. The first is awareness, yang kedua consideration, ketiga is conversion, dan akhirnya is what they call as customer service. So kita anggap our potential revenue as a customer lah, kita kena buat service. So what I emphasized that time was kita kena buat satu campaign. So bagaimana nak menjadikan seorang pendakwah itu famous ataupun disegani ramai, dan bagaimana pada masa yang sama dapat menarik kumpulan sasaran yang betul adalah we have to do a campaign. Kita kena buat campaign. Datuk, you give me a bit of time to explain what I explained dalam convention hari itu, because it is very important for all the pendakwah. The moment you understand this, I think you will know your position very well. Contohnya, so campaign kita kena buat. Kita bila orang nak buat pemasaran, mereka akan buat campaign pemasaran. So dakwah pun kena ada campaign dakwah. We have to take it as a campaign, one at a time. Sebab para pendakwah ni perlu anggap orang bukan Islam ni atau potential revert ni sebagai customer. So when you anggap dia sebagai customer, dan apabila kita nak keluarkan produk kita, iaitu sama ada produk sebagai pendakwah ataupun produk orang di dalam pemasaran dipanggil minimum viable product. Jadi contohnya asas Islam tu, macam mana kita nak bawa kepada mereka supaya dia nampak tak sophisticated lah. So mereka akan tertarik dengan kempen kita. So that's the first thing that we have to remember. So it's a combination. So dalam dakwah marketing strategy, peringkat awareness ini ialah peringkat di mana kita nak kaedah penyampaian konten kita pada customer atau potential revert ini adalah dengan menggunakan pendekatan soft sell. Yang mesti Dr. Rauda cakap tadi, soft sell. Jadi why soft sell di peringkat awareness? Sebab dia contohnya you perlu ada konten-konten yang add value, perkongsian tips yang mudah, ilmu yang simple-simple, ilmu Islam yang simple-simple, yang mudah difahami saja, tak heavy. Jadi dan para pendakwah yang sesuai untuk diketengahkan ialah pendakwah-pendakwah yang ada kata orang yang melebah lembut, yang loving, caring, bertolak ansur. Karakter dia tak keras. Sebab apa? Di peringkat awareness ni, you anggaplah there's 100% of people nak dengar pasal Islam ni. They're ready nak dengar pasal you cakap pasal Islam. But not all of them akan terima Islam immediately. So that's why we call them, Datuk, we call them sidewalk. So orang sidewalk ni dia macam ni. Saya tahu saya perlukan agama, tapi saya tak pilih dululah. Saya nak ambil masa untuk memahami agama. Saya tak ready untuk memeluk agama Islam. So di sini, di peringkat awareness ini, jadi kita cenderung, kita kena gunakan soft sell ini untuk tarik mereka kepada Islam terlebih dahulu. Dan dalam marketing, target kita adalah untuk mengubah persepsi mereka berkaitan dengan Islam. Then baru mereka masuk ke peringkat consideration. So the first line of, so kalau Dato' nak ketengahkan para pendakwah, our first line of pendakwah perlu orang-orang yang soft lah. Soft approach. Steady, relax je. Jangan susah-susah. Jangan menekankan perkara-perkara yang heavy. They will run away. So for 100%, maybe 30% dalam ilmu marketing, Datuk, 30% saja yang akan cenderung ke peringkat consideration. Okay, I would like to consider nak masuk Islam. So apa maksudnya di sini? Maksud di sini ialah pendakwah yang sesuai nak diketengahkan dalam peringkat consideration ni pula yang terdiri daripada mereka punya ilmu agama yang tinggi. Ilmu yang sangat tinggi. Contoh Profesor Datuk dan Dr. Rauda dan juga Profesor Adil. You ada ilmu yang tinggi dan you ada karakter yang tak terlampau agresif tapi lebih agresif daripada pendakwah dekat peringkat awareness tadi. So you have to put them at the right place dan menggunakan hard, what they call as a hard sell punya skill. Di sini, because dia tengah consider, jadi you tak boleh guna soft skill pula. You kena guna hard skill. Sebab 30% is ready nak convert ni, nak consider to convert. So what you do is, you kena, mereka dalam keadaan yang macam mana? Mereka tahu mereka perlukan agama dah. Tapi mereka ada banyak pilihan. So, sebab perlu diingat pendakwah-pendakwah agama lain pun ada di situ. Ya, betul. Approach juga. Dan malah lebih berjaya sekarang. Malah lebih berjaya. So they have to control. Orang dalam consideration ni, potential revert ni akan fikir, oh saya nak agama yang mana? Saya nak agama Kristian ke, Hindu ke, Atheist ke, Buddha ke, Islam. So I tengah dalam keadaan yang consider.
Jadi apabila kita meletakkan pendakwah yang betul dengan karakter yang betul untuk tackle 30% ini, insyaAllah they are spot for choice, you call it. So when you are spot for choice, we have to force them to go into what they call, you have to pick one. And the best is to pick Islam. So strategi ni kena faham betul-betul. Dan insyaAllah daripada peringkat consideration, kita ketengahkan pula, masuk 10% daripada mereka pula akan get ready untuk conversion. Itu daripada ilmu marketing. From 100%, 30% to 10%. So apa yang kita kena buat dalam 10% ni? Contohnya, di sini kita kena ketengahkan pendakwah-pendakwah, bukan pendakwah-pendakwah biasa dah. Because they are ready to convert. Memang dia nak convert. For mungkin pendakwah yang very influential, mungkin mufti, mungkin menteri besar sendiri, ataupun mungkin influencer yang tersohor, dai-dai yang popular. That is where, maksudnya penyusunan pendakwah-pendakwah itu kena strategize. We have to strategize properly. They cannot just appear anywhere they like. Especially yang agresif di peringkat awal, awareness. Jangan. You don't put the aggressive pendakwah in front. Then di situ dengan cara lemah lembut, sedikit agresif, the 10% insyaAllah mudah-mudahan mereka akan memilih Islam. Dan these people are called fast lane. Fast lane means they already decided to convert. Siapa cepat dia dapat. In marketing lah. So we have to convince them and then terus meyakinkan mereka. Dan tidak lain tidak bukan, memang kena pendakwa-pendakwa yang sangat-sangat tersohor pada peringkat 10% ini. Dan yang terakhir, Dato', the last one. The last one is what I call as maintenance. You think maintenance. Sebab dalam dakwah marketing strategi ini, kita perlu kata orang, kelemahan kita selalunya kat sini. Kelemahan kita ialah customer service. Kita sebenarnya para pendakwah perlu anggap potential revert ni as a customer. The moment you get them revert, mereka perlu dibimbing. Mereka perlu diberi informasi yang betul. Mereka perlu kata orang dibelai. You have to really take care of them with passion. So di sini pendakwah mana yang kita nak masukkan? Of course, pendakwah-pendakwah ataupun pegawai-pegawai Jabatan Agama Negeri yang sesuai. Sebab mereka they do it every day, right? So you send them there every day to maintain them. InsyaAllah they will stay with us for a long time. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Nampak dah strategi tu. Okay, ulasan. Daripada 3 orang lagi ni. Okay. Macam mana? Yang Saudara Azhar sebut tadi. Kita tingkatkan yang peringkat awal ni ialah puak-puak yang boleh masuk begitu. Boleh memberi. Okay, macam mana? Siapa dia nak ulas ni? Okay, saya boleh mengulas sebagai bersetuju lah dengan apa yang pada IR Azhar cakap. Saya rasa nampak begitu jelas untuk konteks yang kita target non-Muslim untuk masuk kepada Islam. Mungkin seperti yang Dr. Nick cakap, dakwah sebenarnya lebih luas. Maksudnya banyak lagi aspek yang perlu kita sampaikan. Maksudnya dari segi orang muda, dari segi orang tua, dari segi orang yang bekerja, dari segi orang bandar, dari segi orang kampung. Maksudnya mungkin ada satu badan yang saya nampak mungkin Majlis Dakwah Negara sendiri berhasrat untuk menjadi satu badan standard yang memantau semua organisasi dakwah negara yang dalam pelbagai aspek boleh melengkapkan kekurangan yang ada. Sekarang ni macam ni, Dr. Idil. Kita Majlis Dakwah Negara telah melangkah dan kita telah mengumpul badan-badan dakwah negara kita ini. Dan kita cuba merapatkan hubungan mereka itu dengan kita, dengan JAKIM dan dengan Yadim. Maknanya kita bekerja dalam satu kumpulan. Setakat itu baru. Maka apa yang kita bincang hari ini, mungkin saya boleh gunakan untuk perbincangan selanjutnya dalam kita punya komuniti itu, supaya apa yang langkah awal kita lakukan itu ada penerusan yang berfaedah. Itu saya cuba belajar tu. Saya cuba belajar tu. Jadi yang sekarang ni yang paling popular sekali ialah bintang filem, ahli sukan, orang politik, barulah orang dakwah. Walaupun setengah orang kata tu kita orang berdakwah pun ada popular. Tapi sebenarnya dari segi kategori itu, bintang filem dulu, kemudian ahli sukan, ahli politik pun tak nak berbangga dah. Barulah pendakwah. Jadi itu saya katakan, saya nak tingkatkan populariti pendakwah tu
tinggi sikit. Bukan saya kata nak lawan dengan orang politik nak, tapi kalau dah pendakwah tinggi sikit lagi, maknanya dia lebih berpengaruh lah. Boleh Macam mana? gunakan strategi itulah Datuk. Strategi yang telah dicakap tadi, maksudnya awareness, Majlis Dakwah Negara hantar yang soft skill tu bagi penjelasan apa peranan Majlis Dakwah ni. Kita bukan setakat satu organisasi, kita banyak organisasi dari segi, maksudnya bukan saja untuk pensyarah, tapi untuk orang muda, untuk artis, untuk ahli politik, semua boleh bernaung di bawah satu organisasi. Lepas tu pergi ke siapa yang mahu bersama Majlis Dakwah Negara. Lepas tu kita bagi menggunakan soft skill dulu lah, tak payahlah ustaz-ustaz yang apa ni itu kemudian lah dah. Itu kemudian Datuk boleh mempertimbangkan skill-skill yang dicadangkan tu. Bagus. Siapa dia nak sebut lagi ni? Dr. Nick unmute. Saya nak tengok Datuk. Dakwah kepada orang politik ni, pada pemimpin siapa yang boleh buat ni tu? Tapi saya pun dah faham dah daripada brother Azhar, tapi kena kias-kias sikitlah. Okey, cerita Nick nak kata macam mana? Taklah, Ana nak tanya Datuk ni, pandangan Datuk macam mana, sebab ini dia antara golongan sasar yang sangat penting, sebab kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sebut An-nas ala dini mulukihim, kan? Betul. Maknanya rakyat ada ni, dia sangat dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin dia. So kalau kita dapat dakwah pemimpin yang ada, masya-Allah, rakyat pun insya-Allah akan sama-sama baguslah. Insya-Allah. Tapi sekarang ni nak sampai macam mana kaedah terbaik untuk sampai kepada teori saya lagu ni begini. Biarlah pendakwah ini menjadi guru bangsa. Okey. Bila pendakwah menjadi guru bangsa, sebahagian daripada orang yang dibimbing oleh para pendakwah itu adalah orang politik. Jadi orang politik memerlukan otak-otak yang senang, yang selesa, nasihat yang bagus-bagus daripada orang akademik, orang pendakwah terutama sekali. Yang kali akademik tu dia tinggi sangat, dia susah juga orang apa nak terima. Kalau pergi ikut akademik, okey, betul lah. Macam satu hari tu Pak Ku kata kat saya, saya nak bagi tahu. Pagi tadi saya kata ke Mahathir, orang politik ni kerja kuat tapi tak pandai fikir, bodoh. Macam itulah bodoh, macam tak pandai fikir. Dia tak kata bodoh tu, tak pandai fikir. Jadi akhir sekali bila berbual-bual, saya tanya, macam Dr. Mahathir kata macam mana kat Pak Ku? Dia pun ketawa. Dia kata Dr. Mahathir kata orang akademik ni pandai fikir, cakap saja, kerja tak pandai. Jadi benda macam tu mungkin. Jadi saya ni, Dr. ni, maknanya kalau boleh para pendakwah ini dia boleh menjadi suatu golongan yang boleh diterima baik oleh orang politik. Bukan duk serang orang politik, bam apa semua sekali, mencaci orang politik. Jadi mana orang nak faham kita punya misi lah. Jadi mana kalau kita nak tinggikan dia punya populariti tu daripada orang politik, bukan nak jatuh orang politik, tapi berkedudukan pada suatu posisi dia boleh memberi nasihat. Saya tengok Gus Dur, apabila dia masuk politik maka dia gagal. Sepatutnya dia jadi guru bangsa sebagai seorang pendakwah, begitu. Apa respon ni? Saya setujulah Datuk. Saya rasa sebab itu I think how to say, contohnya I'm not sure. In my mind just now when Datuk cakap tentang kesesuaian kita pendakwah itu dengan ahli politik kita. Contohnya kalau ahli politik itu suka main golf contohnya, kan. So they talk about decision. A lot of decision is done at the golf course. Jadi mungkin kita pula ada seorang pendakwah yang boleh main golf. As an example, because kalau selagi kita tak main golf dengan dia, selagi itu kita tak sampai. Yalah. You know? So one of the example macam tu. At the same time, macam Datuk cakap, saya setuju. We have to be pendakwah cannot take sides. You tak boleh have inclined to any certain party politics or what, because your role ialah untuk mendakwah mereka. So you must be very universal in your brain, universal and very fair. You tak inclined ke mana-mana. Itu kadang-kadang kita ada pendakwah yang sangat baik, sangat berilmu, tapi dia inclined to a certain party. Kita tahulah contohnya banyak, kan.
Contoh, kena neutral lah, Datuk. That's my response to that. Untuk nak pergi main golf tu, kita orang masjid ramai sekarang ni. Oh ya. Buat masjid yang apa tu mengadakan pertandingan dengan golf apa sebab sekarang ramai. Maknanya dari segi itu dah ada. Cumanya dari segi hal-hal yang lain lah. Okey, siapa ni nak respon lagi? Orang lain macam mana? Datuk, kalau saya pula rasa bersetuju dan perlu yang saya nampak kekurangan adalah sangat dari segi orang agama, macam mungkin Datuk dah pernah bercakap sebelum-sebelum ni, dari segi professionalism, dari segi tahap keilmuan. Mungkin kita ramai ada tapi terlampau sedikit, dan yang masuk kepada masyarakat menghilangkan kepercayaan orang kepada orang agama lebih banyak. Dan hasilnya apa yang terjadi sekarang, masyarakat memandang rendah terhadap golongan agama. Itu adalah satu yang kita perlu betulkan sebelum kita berjaya nak memenangi hati orang politik. Orang politik pun memandang rendah pada orang agama. Dia kata dia ni nak projek ke, nak duit ke. Dia tak nampak kita ni sebagai seorang yang berintegriti, yang betul-betul nak menyelamatkan masyarakat kat Malaysia ni supaya kita kuat agama kita. Itu yang saya nampak isunya. Mungkin perlu pertingkatkan produk-produk daripada pasaran agama. Pelajar-pelajar bagus yang baik-baik ni patutnya belajar dalam bidang agama, sosiologi, antropologi, dan boleh memperbaikilah yang isu yang kita ada sekarang dengan pandangan rendah terhadap orang agama ni. Kena tanya Dr. Raudah, dia guru kepada para pendakwah ni. Macam mana ni Dr. Raudah? Kita gagal melahirkan para pendakwah yang dilatih supaya menjadi pendakwah yang dihormati oleh banyak kalangan, termasuklah kalangan politik. Jangan kalau mula-mula pergi dakwah, lepas tu akhir dakwah tu kita projek. Nah, Allah upset. Betul. Katalah kalau kita jumpa dengan Perdana Menteri ke, okey, pengalaman ni. Jumpa Perdana Menteri ke, akhir sekali dah bincang 1 jam dah apa semua sekali. Yang kita mengharapkan, kita ambil orang-orang ini untuk yang ada background politik apa semua. Akhir sekali ni cerita tentang patut Perdana Menteri bagi projek lah apa semua sekali. Itu yang kita pun agak kecewa. Macam mana Dr. Raudah nak latih pelajar-pelajar macam ni? Yang betul-betul ikhlas kepada dakwah tu. Ya bukan artinya tak nak makan gaji, tapi income tak ada lah. Jadi, orang yang yattakhillah yaj'al makhraja. Kalau kita betul-betul ikhlas pada Tuhan, Tuhan bagi duit tu. Soalnya, macam mana dia mengekalkan kredibiliti sebagai seorang pendakwah? Okay, Datuk. Saya kembalilah kepada ilmu komunikasi itu. Sebab untuk dalam ilmu komunikasi itu pertamanya ialah pendakwah itu sendiri. Bagaimana pendakwah itu dilahirkan, bagaimana pendakwah itu meningkatkan dirinya untuk menjadi seorang pendakwah yang profesional dan berintegriti. Ini biasanya disebutlah dalam apa juga perbincangan, pendakwah yang berintegriti, maknanya pendakwah yang memiliki nilai ataupun memiliki jiwa yang betul-betul pendakwah, jiwa pendakwah. Kita mungkin banyak mendengar tentang perkataan pendakwah segera, pendakwah selebriti dan sebagainya. Tapi kita tidak nak yang itu. Kita nak pendakwah yang benar mempunyai jiwa. Kadang pelajar-pelajar kita ni dari segi jiwa itu mereka tak kuat. Mungkin pelajar kita sekarang ni jiwanya kurang mantap, tidak seperti masa kita dididik dulu. Mereka di rumah pun diajar secara tidak kuat. Mereka kurang dari segi jiwa, atau Dr. Adil sendiri tu ada cakap dari segi spiritual mereka. Sebenarnya kalau spiritual itu kuat, mereka akan memiliki jiwa yang kuat. Bila mereka memiliki jiwa yang kuat, mereka boleh menjadi pendakwah yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri untuk berdakwah sana. Sebab ilmu tidak walaupun kita beri banyak ilmu, tapi kalau jiwa mereka tidak kuat, mereka juga tidak mampu untuk menjadi pendakwah yang baik. Kalau dalam istilahnya, istilah sekarang ni orang sebut teknodai, itu pun satu yang sebut tadi hard skill ke soft skill kan. Teknodai itu pun antara satu skill yang kita boleh
berikan kepada pendakwah di samping peningkatan jiwa tadi, kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ni tadi sebenarnya ada ilmu lain yang boleh kita gunakan lah untuk meningkatkan pendakwah ini, yang saya kira di IPT dan juga institusi pendidikan kurang meng-highlightkan pendidikan kekuatan jiwa ni kepada pendakwah-pendakwah. Okey, dari segi soft skill dan hard skill tadi saya lihat teknodai, maknanya bagaimana seorang pendakwah perlu menguasai teknologi itu sendiri. Bila dia menguasai teknologi, dia boleh market, dia boleh pasarkan kebolehannya itu di luar. Dia boleh marketkan elemen ataupun pengisian dakwah itu di luar. Tetapi kalau dia tidak mahir dalam aspek teknologi, dia boleh bekerjasama dengan orang teknologis. Dan saya nak buat kesimpulan lah, walaupun belum lagi di hujungnya. Tapi saya nak buat dari segi dakwah ni, media ni sebenarnya hanyalah satu alat. Ataupun kita boleh andaikan sebagai sebilah pisau. Pisau ni kita boleh gunakan untuk kebaikan. Kalau kita gunakan untuk memasak, insya-Allah kita akan menghidangkan makanan yang sedap menggunakan pisau tersebut. Tetapi kalau pisau itu kita gunakan untuk membunuh, kita akan jadi pembunuh. Jadi di sinilah sebenarnya peranan media itu dalam berhadapan dengan masyarakat masa kini. Kita nak guna untuk apa? Untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Jadi terpulang kepada pengguna masing-masing. Okey, sekian. Okey. Saya nak balik kepada Dr. Nick lah. Dia sebagai orang agak lebih berumur berbanding pada 3 orang tu. Kemudian pengalaman sikit pun ada, dan beliau sebenarnya seorang pendakwah yang kita tahulah yang membawa arus yang tertentu. Macam mana ni yang kita bincang tadi? Yalah, secara umumnya kalau kita sentuh pada da'i ni, majoritinya adalah terdiri pada ustaz. Ustaz ni majoritinya tahu hukum hakam, tahu Quran, tahu sunnah, kan? Sepatutnya isu-isu keikhlasan, isu-isu spiritual ni sepatutnya lah by right tidak akan jadi isu sepatutnya. Tapi itulah faktanya yang berlaku hari ini. Orang agama adalah manusia biasa, orang agama tidak masuk. Orang agama ada ilmu, dan ilmu tu bagi saya nothing more than information. Ilmu ni sebenarnya information je. Ilmu tentang syurga adalah information. Ilmu tentang neraka information. Ilmu tentang halal haram adalah information. Kan? Jadi selagi mana ilmu itu tidak dapat dihayati dan diamalkan, selagi itulah dia tidak akan memberi kesan pada jiwa dan hati. Jadi para ustaz dan sepatutnya nanti ada kemungkinan orang lain berdakwah berasaskan kepada soft skill. Itu kan dia punya soft skill tu dakwah kan. Tapi orang agama, pak ustaz ni, dia berdakwah itu menggunakan dia punya hard skill. Jadi dia macam mungkin ada orang ni mencari rezeki melalui lain, kemudian dia pergi berdakwah. Orang ni terpaksa mencari rezeki dalam bidang dakwah itu. Begitu kan? Jadi macam mana dia boleh apa sikit tu? Misalnya saya nak boleh bagi tahu kan, seorang penulis dan penyelidik yang baik, bila dia jadi orang akademik, maka dia hanya kena buat satu saja, iaitu meneruskan kajian dan menulis. Tetapi seorang yang bukan penulis dan bukan penyelidik, bila masuk dunia akademik, dia tak boleh jadi. Jadinya banyak tu penyelidikan dan penulisan tu bukan rutin hidup dia. Dia kena nak jadi dua tu, ada hard skill tu, ada soft skill. Macam mana kita nak kesian pak ustaz lah, kadang-kadang kena tuduh macam-macam. Ustaz ni dah jadi kaya kerana dakwah. Dia ada orang yang memang dia ada sumber kewangan yang tetap, dia ada gaji yang tetap, tetapi dia minat dan suka berdakwah, lalu dia berdakwah. Dan dakwah itu dia tidak perlukan bayaran, tidak perlukan imbuhan, tak perlu ganjaran. Dia pergi lillahi ta'ala. Maknanya dakwah itu mestinya dalam bentuk soft skill saja. Saya nampak untuk bukan jadi hard skill. Untuk jaga hati, Sebab kita contohnya macam saya ada kerja.
Kalau orang pergi kalau contoh bukan nak kata kita ni bagus, tapi nak ceritanya kita dah ada income tetap. Kan? Bila orang panggil pergi ceramah, Ustaz, ditanya, Ustaz berapa nak bayar ni? Ya Allah, saya kata, tak payah fikir pasal bayar. Tak bayar pun saya pergi. Dan kalau tak bayar pun saya tak akan minta. Maksudnya gitu. Maknanya sebab kita tidak ada pergantungan di situ. Mana kita buat lillahi ta'ala. Maknanya kita harapkan sedikit sumbangan kita diterima oleh Allah SWT. Kalau mereka bayar, kita ambil. Kita tak tolak. Tapi kalau minta, tak. Letak harga, kita tak letak harga. Contohnya. Jadi saya rasa ada lebih selamat kalau kita ada kerja atau tak. Tapi kebanyakan yang berlaku hari ni, Ustaz, dia memang cari makan kot tu. Itulah. Jadi bila cari makan kot tu, bukan bermaksud tidak boleh nak ikhlas. Kita kerja pergi mengajar pun, kita dapat gaji. Tapi boleh tak boleh ikhlas? Boleh lagi ikhlas. Kita mengajar lillahi ta'ala. Walaupun dapat gaji. Tetapi dia akan menimbulkan isu. Sebab sehingga kan ada kes-kes yang mengatakan bahawa Ustaz ni, dia letak harga terus. Betul. Tak ada 1,000. Tak ada 1,000. Oh sorry, saya sibuk. Nanti kita orang akademik, ya. Contohnya. Betul ni. Kita orang akademik, kita dah ada gaji kat universiti. Betul. Maka bila kita pergi berdakwah, mana kita ada gaji dah. Betul. Tak ada duit tu pun. Cuma sekarang ni kalau kita kata tak berapa nak dapat duit, orang kata agah. Ini satu hal lagi. Yeah. Jadi bagi orang yang dia full time, pendakwah full timer yang dia tidak ada sumber lain, maka dia terpaksalah mencari sumber daripada dakwah itu. Tetapi di mana sempadannya, itu yang kita nak bantu para pendakwah kita ni. Macam mana ni? Ya, saya punya pandangan lah Datuk. Saya punya pandangan sebab kita pun bukan tak ambil, orang bagi kita ambil. Tapi kita tidak jadikan itu sebagai asas. Bagi saya, ambil itu tidak masalah kalau memang itu sumber pendapatan dia. Tapi jangan terlalu lah, jangan keterlaluan. Maksudnya apa? Maksudnya kita sudut ikhlas kita tu, artinya apa? Kita nak menyumbang, nak mengubah masyarakat, nak beri kesedaran pada masyarakat. Itu kena ada. Jadi bayaran tu dia bukan jadi target ataupun fokus utama dia. Maksudnya dia boleh dapatkan keuntungan, dia boleh dapatkan imbuhan, boleh bayar, tapi jangan terlalu melampau. Maksudnya kalau ambillah charge mengikut yang munasabah. Contohnya kalau 500 mencukupi dan ada ekstra, saya rasa cukuplah 500. Jangan sampai letak, walaupun dia punya level selebriti yang boleh charge mungkin 2-3 ribu. Contohnya kalau 1,000 membadai cukuplah. Bagi saya berpada-pada dan khairul umur awsatuha. Mana terbaik adalah pertengahan. Wallahualam. Banyak lagi kita kena bincang tu. Kadang-kadang. Kadang-kadang saya rasa penganjur pun dia buat bisnes. Betul. Dia menggunakan pendakwah sebagai ikon untuk bisnes dia, kan? Dia dapat income lebih. Mungkin benar-benar macam itulah. Okeylah, mungkin insya-Allah lah kita sudah berbincang lebih kurang 2 jam dan saya rasa banyak faedah kalau penonton tu sabar. Kalau tak sabar pun dia tengok tempat-tempat dia nak lah. Itu saya kata Dr. Basri kadang-kadang ambillah satu potongan daripada tu kita buat asing. Jadi mungkin kita boleh manfaatkan kepada masyarakat kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah perbincangan kita dan saya sangat berterima kasih kepada 4 ahli panel kita pada hari ini yang begitu bersungguh untuk menjelaskan bagaimana dakwah itu perlu diuruskan berasaskan kepada teori pemasaran. Tidak lagi dakwah-dakwah klasik macam dulu. Dulu pendakwah-pendakwah kita kalau orang bercakap sikit majlis dakwah dia halau tau. Dia halau dalam majlis dakwah dia, dalam majlis kuliah dia halau. Tapi orang tetap taat pada waktu itu sebab tidak ada pilihan. Inilah pemimpin dalam masyarakat. Sekarang ni pemimpin masyarakat banyak dah. Kadang-kadang mak rempit boleh jadi pemimpin. Tak ada masalah. Jadi banyak pilihan. Oleh kerana itu, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana sabar mengikuti perbincangan kita yang cukup berfaedah ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita ini dalam tajuk-tajuk yang lain ataupun dalam pendekatan yang lain insya-Allah. Dan jangan seriklah para panel bila kita jemput semula. Dan insya-Allah kita akan bincang dengan serius apa yang diberi pandangan oleh para panel tadi.
Dan akhir kata wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.